وبركاته. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من البدع ومن الضلالات ومن النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta pertolongan dan perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala daripada kejahatan diri kita dan kejahatan dosa yang telah kita lakukan. Sesungguhnya sesiapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, tiada siapa lagi yang mampu untuk menyesatkannya, dan sesiapa yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan, tiada siapa yang mampu untuk memberi hidayah kepadanya. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, dan sebenar-benar petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruk perkara adalah perkara baru dalam agama, dan semua perkara baru dalam agama adalah bid'ah, dan segala perkara bid'ah adalah kesesatan, dan kesemua kesesatan tempatnya di neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua daripada kejahatan, kesesatan, bid'ah dan neraka. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sambung kembali pelajaran kita dalam bab sifat-sifat solat Nabi daripada kitab Bulughul Maram, yang mana kita telah sampai hari ini pada hadis ke 300 berapa tadi dalam kitab tu? 309. 309. Alhamdulillah, 309 hadis dah kita baca sampai ke hari ini. Salah ada. 300 je lah. 309 hadis. Dan last kali minggu lepas kita berhenti pada hadis daripada Jubair bin Mut'im, betul tak? Jubair bin Mut'im. Dan kita dah nyatakan sedikit tentang kisah Jubair dan ayahnya Mut'im bin Adi. Yang mana Mut'im ni kita kata dia telah menjadi pelindung Nabi Muhammad SAW apabila Nabi Muhammad pulang daripada Taif. Itu sedikit tentang orang tadi lah tu, kita ingat kembali. Jubair ni anak kepada Mut'im. Kan kita ikhwan cakap, Mut'im bangun, dia pergi jumpa Quraisy di Kaabah, dan dia panggil Quraisy, wahai kaum Quraisy, aku telah beri perlindungan kepada Muhammad. Siapa yang menyakiti Muhammad, aku akan sakiti dia. Kan? Ingat tak dia ajak siapa? Dia ajak anak-anak dia. Dia suruh anak dia ambil senjata, ikut dia pergi jumpa Quraisy. Kan? Dia lawankan perkara tersebut pada Quraisy. Antara anak yang angkat senjata itu siapa? Jubair bin Mut'im. Yang ni, Jubair bin Mut'im. Okay? Sayangnya Mut'im tidak sempat masuk, dia tidak masuk Islam. Anak dia masuk Islam. Hadis ni kita bacalah daripada Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghribi bit-tur. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dalam salat maghrib dengan surah At-Tur. Kisah dia ni sebenarnya berlaku, diriwayatkan oleh Jubair ni, berlaku sebelum dia masuk Islam. Dia masa tu pergi ke Madinah untuk menuntut tawanan perang Badar. Tawanan kaum musyrikin 70 orang yang telah ditawan dalam perang Badar ada bersama Nabi Muhammad SAW. Jubair pergi kerana nak menuntut tawanan tersebut. Waktu dia pergi tu, dia dengar Nabi Muhammad SAW baca surah apa? Surah At-Tur. Surah At-Tur, dan benda ni masuk dalam hati dia. Sebab dia orang yang faham bahasa. Dia faham bahasa Arab. Benda ni masuk dalam hati dia, kata kada qalbi an yatir. Dia kata dia tak Islam lagi, dan dia tak masuk Islam waktu tu. Tetapi bila dia dengar bacaan Nabi Muhammad SAW, semua dalam surah At-Tur ni menjawab soalan-soalan dia. Dan dia kata kada qalbi an yatir. Hati aku seakan-akan terbang masa tu. Bahkan ada dalam riwayat, Jubair bila dia dengar Nabi baca, Nabi sedang solat maghrib baca surah At-Tur, ada dalam riwayat mengatakan dia sampai tak boleh berdiri. Hati dah nak terbang je. Orang Arab dia cakap betul, bukan macam kita kan, cakap lebih. Dia kata hati dia sampai nak terbang dengar apa yang Nabi baca. Daripada situ dia tahu ini bukan perkataan orang tuduh dia sebagai sihir. Bukan.
ahli sihir kan? Bukan. Pembohong? Bukan. Orang gila? Bukan. Tak mungkin. Okey? Dan dia dengar, dia faham bahasa Arab. Dia kata hati dia seakan-akan terbang pada waktu tu. Itu kali pertama iman masuk dalam hati dia. Tapi dia Islam ke belum masa tu? Tak lagi. Dia pergi, dia tunggu, dia jumpa Nabi Muhammad SAW. Dia minta supaya Nabi Muhammad SAW melepaskan 70 orang tahanan tersebut. Nabi Muhammad SAW kata apa pada dia? Macam yang kita cerita minggu lepas. Dia kata, kalaulah ayah kamu masih hidup, iaitu Mut'im bin Adi. Kalau ayah kamu masih hidup dan dia yang datang minta 70 orang ini supaya dia lepaskan, aku akan lepaskan untuk dia. Kan? Sebab Mut'im bin Adi banyak benda dia buat walaupun dia tak ni. Dia tolong Nabi. Satu, dia jadi pelindung. Satu lagi, kalau kita belajar sirah, kaum Bani Hashim ni, Bani Hashim dengan Bani Abdul Muttalib, mereka ni telah dipulau oleh kaum Quraisy. Tak kahwin ni, tak jual, tak beli, sampai mereka terpaksa makan daripada daun-daun kayu untuk hidup. Mut'im bin Adi, dia tak sokong benda ni. Dia kadang-kadang secara rahsia menghantar unta. Dia letak makanan apa semua atas unta, pergi. Unta tu pergi bawa makanan kepada Bani Hashim. Kemudian dia antara orang yang berpakat pada malam harinya, berpakat untuk mengcancelkan, membatalkan perjanjian kaum Quraisy ni. Dia berpakat bersama dia. Mut'im pergi pada seorang, dia kata, kita ni tak boleh, takkan kamu nak tengok dia daripada kaum Quraisy juga, Bani Hashim daripada kaum Quraisy, takkan kamu tak rasa apa-apa tengok mereka ni mati kelaparan, berlapar, tak ada makanan, tak ada minum, kamu tak rasa apa-apa? Dia kata, betul, aku tak sokong. Aku tak sokong, setengah-setengah orang dia sokong. Tapi macam mana kita nak buat, kita 2 orang. Kau patut cari seorang lagi. Okey, aku cari seorang lagi. Mut'im yang buat benda. Mut'im antara orang yang turut sama. Keesokan hari mereka pergi ke Kaabah. Satu orang bangun mula-mula. Dia kata, kamu telah melakukan perjanjian yang zalim, kita patut batalkan. Satu orang kat belakang pun sokong. Aku rasa betul, aku sokong, ni perjanjian yang zalim. Orang satu lagi pun sokong, padahal dia dah berpakat. Abu Jahal kata, tak mungkin, kamu dah berpakat semalam, tak mungkin benda ni berlaku hari ni macam ni. Kita patut carikan perjanjian yang ditulis tu, diletak dalam Kaabah, kan? Lepas tu mereka berpakat nak naik. Abu Jahal kata, tak mungkin, kamu dah berpakat semalam. Lepas tu dia cadangkan untuk carikan ataupun jatuhkan perjanjian tersebut yang diletak dalam Kaabah. Datang satu orang daripada Kaabah, dia kata, tak perlulah nak cari-cari, benda tu dah cari dah. Allah Subhanahu Wa Taala telah hantar anak-anak mencari, merosakkanlah perjanjian tersebut, kecuali perkara yang hak, iaitu Bismillah tadi dia tulis nama-nama Allah tu semua, Bismillahirrahmanirrahim ke apa. Ada benda-benda yang tu saja yang ada, yang lain semua dah kena makan pada anak-anak. Jadi terbatallah perjanjian zalim itu. Maka mereka berhenti daripada memboikot Bani Hashim. Itu jasa Mut'im bin Adi. Sebab tu Nabi kata macam tu, kalau Mut'im ni ada, aku akan lepaskan. Ada, dan dia minta 70 orang ni, Nabi lepas. Nabi bagi seperti mana dia bagi perlindungan pada Nabi ketika Nabi memerlukan. Tapi anak dia Jubair datang, Nabi bagi ke tak? Nabi lepas ke tak? Nabi tak lepas. Cuma Nabi doakan. Nabi kata, ada 4 orang daripada kaum Quraisy, daripada pembesar-pembesar Quraisy, aku harap mereka ni masuk Islam. Nabi sebut nama dia. Antara nama itu siapa? Jubair bin Mut'im. Dan ternyata Jubair bin Mut'im masuk Islam pada perang, pada perjanjian Hudaybiyah selepas tu. Jadi dia kata, bila dia mendengar Nabi membaca surah tu, jadi kita tahu dah cerita hari ni macam mana. Surah tu, waktu dia pergi jumpa, maknanya kebetulan waktu dia datang tu, dia dengar surah tu, dia ceritakan. Maknanya bukan Nabi selalu baca surah tu, kebetulan pada waktu tu dia dengar surah Nabi baca surah tu, dia kata, dia sampaikanlah riwayat dia tu. Dan Syekh kata kat sini, hadis ini ada kisahnya. Wa fihi qala radhiyallahu anhu, falamma balagha qaulullah ta'ala, apabila Nabi dia dengar, Nabi baca firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, adakah mereka telah dicipta daripada benda yang tiada, ataupun mereka yang mencipta? Mut'im bin Adi terfikir, takkan kita datang daripada benda tak ada, tiba-tiba pun ada. Ataupun kita sendiri yang mencipta, anak-anak kita, ayah kita. Ada ke manusia cipta? Tak ada. Ini pun tidak, itu pun tidak. Jadi siapa yang cipta? Allah Subhanahu Wa Taala, mesti ada yang mencipta.
Kan mesti ada yang mencipta. Sebab yang dia duk menyembah berhala ke yang mencipta? Kalau berhala tak cipta daripada mana? Daripada tiba-tiba tak ada terus jadi ada? Tak juga. Kan? Daripada situ bila dia dengar yang ni satu ayat saja, macam Umar dengar surah Taha, tapi mereka faham bahasa Arab, mereka ada dalam hati mereka ni, mereka nak mencari kebenaran, mereka bersungguh-sungguh mencari kebenaran, terus masuk dalam hati dia. Dia kata ada qalbi an yatir, macam aku cakap tadi lah, iaitu hati aku pada waktu tu seolah-olah nak terbang. Kerana dalil yang ada dalam ayat ini, dia kata iman telah masuk ke dalam hati dia daripada waktu tu. Tapi lama lah makan masa. Itu perang Badar kan. Perang Uhud dia dah masuk Islam? Tak lagi. Perang Uhud dia tak masuk Islam lagi. Kemudian nak buka kota Mekah. Sebelum tu ada perjanjian Hudaybiyah kan, Nabi nak pergi masuk untuk umrah. Dia bermimpi dia pakaikan ihram, dia melakukan umrah. Jadi dia kata pada sahabat-sahabat dia, kita pergi umrah tahun ni. Sahabat pelik, kita baru je habis perang Uhud kan, baru lepas pancung kaum Quraisy, tiba-tiba nak masuk pergi umrah. Sahabat pelik. Nabi kata, aku dah mimpi Nabi adalah wahyu. Mimpi Nabi ni ingat mimpi Nabi wahyu. Mimpi kita bukan mimpi manusia lain yang selain Nabi, bukan yang pandai-pandai mimpi ada sembahyang ada sembahyang ke-6 dalam setiap hari kita pergi buat, jangan. Mimpi Nabi sahaja wahyu. Mimpi orang lain tidak mungkin wahyu. Dia adalah mainan syaitan. Mimpi Nabi, sebab tu Nabi Ibrahim dia bermimpi sembelih anak dia kena lakukan sebab mimpi Nabi adalah wahyu. Jangan pula pandai-pandai kan orang dalam Facebook sekarang ni. Kata ustaz tu mimpi, siapa kata ustaz mimpi tu wahyu? Lepas tu dibandingkan Nabi Ibrahim pun bermimpi. Nabi Ibrahim, dia Nabi, mimpi Nabi adalah wahyu. Itu cara Allah mengilhamkan wahyu Allah. Ada 6 cara Allah ilhamkan. Ulama kata ada 6 cara Allah ilhamkan, antaranya ialah melalui mimpi. Okey, nak baca syarahan Syekh Ibn Uthaymin ni panjang. Jadi ikhwan bawa buku ni kalau tengok online kan, sebab nak ada setengah-setengah benda yang dalam syarahan ni tak cukup. Macam contoh iqa'at syaitan apa semua tu, aqabatis syaitan, cara duduk syaitan. Sebelum ni kita confuse macam mana nak syarahkan. Yang kat sini ada, cuma panjang lah. Nanti korang akan, sebab ni sekarang dah sinkronis dia punya nombor dia, nombor berbeza. Minggu depan ataupun minggu-minggu lain kita mungkin akan balik kembali ke nak bincangkan cara yang duduk tu. Apakah cara kedudukan yang dikatakan kedudukan syaitan? Sebab Nabi sebut kedudukan syaitan kan. Yang ni ada insyaAllah dalam syarahan. Cuma kena rujuk kembali lah, kena sinkronis nombor hadis dia berbeza pada nombor. Ini sebagai sampel. Dalam ni dia cerita semua yang berkaitan dengan hadis. Dalam ni kalau ikut kan tak ada cerita Jubair ni. Dalam ni Syekh cerita. Ini tengok jilid ketiga kan, ada 15 jilid semua, Bulughul Maram. Ini dah ada 15 kesemua macam ni. Maknanya hadis ketiga, hadis ke-300 ada dalam buku jilid ketiga. Bayangkan. Kita baca buku ni takut tak habis kan. Tak, benda-benda kita perlukan yang mengconfusekan kita ada dalam tempat kita nak refer. Okey, jadi kita balik pada kitab asal kita. Syarahan hadis ini, kalau orang baca surah At-Tur dalam solat maghrib, boleh ke tak? Boleh lah. Sebab Nabi Muhammad SAW telah membacanya. Tak adalah kita dah baca Qul a'udzu birabbin nas, Qul huwallahu je kan. Okey. Surah Tur panjang. Kita ingat balik hadis-hadis sebelum ni yang sahabat kata Nabi baca pada solat maghrib min qisal mifsal. Siapa ingat apa maksud qisal mifsal? Surah yang pendek-pendek bermula daripada surah Al-Hujurat. Ulama sebutkan Al-Hujurat pun 3 muka surat. Jadi apabila kita gabungkan surah Tur, Nabi pun baca juga surah Tur kan, kita gabungkan semua, maknanya dalam solat maghrib tidak semestinya baca surah pendek. Tidak semestinya baca surah pendek. Cuma ada keadaan Nabi baca surah pendek, ada keadaan Nabi baca surah panjang. Adalah kalau kita imam-imam kita baca Qul huwallahu, Qul a'udzu birabbin nas, kita pun kata kat imam kita baca lah panjang sikit, tak ada masalah kan. Dia kata tak boleh Nabi baca maghrib pendek. Betul ke berjaya? Tak betul lah, sebab kita ada bukti Nabi pernah baca tu juga. Maknanya benda tu luas dan tidak boleh berdalil pada solat maghrib kena baca pendek. Tidak boleh berdalil kerana ni pun surah Al-Hujurat 3 muka surat kan. Lepas tu
At-Tur pun panjang. Ini boleh, benda tu luas. Okey, hadis seterusnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatil fajr yawm al-jum'ah alif lam mim tanzilus sajdah. Abu Hurairah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat ketika solat fajr dia pernah membaca surah Sejadah. Alif lam mim tanzil tu ayat pertama daripada surah Sejadah. Wa hal ata 'ala al-insan, dan pada rakaat kedua dia baca hal ata 'ala al-insan, surah al-insan, muttafaqun alaih. Hadis yang lafaznya sama dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Oleh Tabrani min hadis Abi Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dan riwayat lain yudimu dhalik, dan dalam riwayat Tabrani mengatakan Nabi sentiasa mengekalkan perkara tersebut. Maknanya hari Jumaat Alif Lam Mim Sejadah dengan Al-Insan. Ini dalam riwayat Tabrani. Tapi dalam riwayat Bukhari dan Muslim ada tak tambahan ni? Tak ada. Riwayat tambahan ni dalam yang muttafaqun alaih tak ada. Hadis seterusnya apa ni, tengok dalam syarahan ada apa? Minal idamah ay yudawimu ala qiraatiha yaumul jumu'ah. Jadi syarahannya bila kalau kita tengok pada syarahan Tabrani, syarahan periwayatan Tabrani mengatakan yudimu dhalik, memberi makna benda ni berlaku setiap kali Jumaat lah. Yudim ni berkekalan, mengekalkan perkara tersebut. Maknanya Syekh kata kalau betul ada syarahannya di Tabrani, ada apa ni, riwayat di Tabrani menyebutkan perkara tersebut, maknanya syarahan bagi Tabrani ialah pembacaannya dilakukan secara berulang-ulang pada hari Jumaat, setiap kali Jumaat. Hadis seterusnya daripada Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, qala sallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fama marrat bihi ayah rahmah illa waqafa anha. Huzaifah, kenal lagi Huzaifah kan? Kati musirri Rasulillah kan? Banyak kali masyhur Huzaifah ni. Aku telah sembahyang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Huzaifah kata sallallahu alaihi wasallam, fama marrat bihi ayah rahmah, apabila Nabi, setiap kali Nabi baca ayat yang ada padanya diceritakan tentang kerahmatan, Nabi akan berhenti untuk meminta. Nabi berhenti meminta. Wala ayat adabin illa ta'awwadh, dan apabila dia datang ke ayat yang ada menunjukkan tentang azab, Nabi tak lalu ayat tersebut kecuali dia minta untuk dijauhkan. Kalau dibaca ayat yang ada menyebut tentang syurga, rahmat dan sebagainya, Nabi minta untuk Allah berikan perkara tersebut. Nabi berhenti untuk minta. Kemudian apabila baca ayat yang diceritakan tentang azab, Nabi berhenti untuk minta dijauhkan daripada azab tersebut. Hadis ini dihasankan oleh Tirmizi. Mana boleh pakai hadis ini? Boleh percaya hadis ini boleh. Hadis yang jadi macam mana cara dia tu kalau kita dengar imam baca? Kita tak pernah ni dengar kan? Kita tak pernah dengar imam baca. Okey, tengok dalam syarahan dia. Qawluhu waqafa ay amsaka 'anil qira'ah. Maknanya Nabi berhenti. Bila dah sampai ke ayat azab, masalah kita tak faham. Ayat azab tu ayat rahmat ni. Kita cuma rasa panjang. Itu masalah. Maknanya kalau kita faham apa yang imam baca, kita ada Untuk nangis kita boleh lah, sebab Nabi buat apa sahaja yang Nabi buat kita boleh ikut. tak, maknanya contohnya apa yang Nabi sebut. Contoh kena tengok kat sini, tiada pendetailan, tak ada spesifik lah, tak ada spesifik. Kalau yas'al maknanya kita boleh minta minta. Allah rezekikan kita, jadikan kita dalam golongan tu. Ya, macam tu lah. Allah ma'ja'alna minhum. Macam tu, itu minta tu. Itu minta tu. Dan kita tahu dalam sembahyang, lafaz doa tidak membatalkan sembahyang. Percakapan antara makhluk yang membatalkan sembahyang. Tapi kalau kita doa minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak batal. Okey. Kan? Kalau kita Allah maj'alni minhum, tak batal. Allah ma'ja'alna minhum contohnya. Kan? Sebab doa, sembahyang tu sebenarnya doa. Sepanjang-panjang sembahyang tu daripada awal sampai akhir sebenarnya doa. Al-Fatihah, kenapa kita kata amin? Sebab dia doa. Dalam sembahyang Al-Fatihah jadi doa. Berarti kita kata amin. Yang peliknya lepas sembahyang berdoa lagi.
Habis itu sembahyang tak ada apa? Sembahyang itu dah doa lah. Sembahyang itu dah doa, tak perlu dah. Kan? Sembahyang kita panggil sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah itulah doa pada jenazah. Solat maknanya doa. Tapi lepas kita bagi salam, solat jenazah tak ada lagi pula kan? Yang tu lagi panjang pada solat. Tak kena. Solat itu yang disyariatkan, doa itu doa pada jenazah. Solat jenazah itu adalah doa. Kalau nak panjangkan sembahyang tu. Pada rakaat yang pada apa ni, takbir yang keempat tu. Nak baca doa apa? Baca lah. Kan? Bukannya lah bagi salam terus angkat tangan pula. Tak kena. Maknanya awak tak faham maksud sembahyang. Maksud sembahyang adalah berdoa. Ini pun sama, sembahyang 5 waktu pun sama. Maksud sembahyang adalah berdoa. Sebab tu lah disyariatkan. Nabi riwayatkan, Nabi sebut dalam hadis dia, ada 2-3 tempat yang dimakbulkan doa. Dalam satu hadis ni menyatakan fi duburi kulli solat, fi jawfil lail wa fi duburi kulli solat, di tengah malam, 1/3 akhir malam, dan di akhir sembahyang. Bila akhir sembahyang tu? Sujud lah. Selepas tahiyat akhir, sebelum salam. Itu makna dubur solat. Sebab kalau kita kata haiwan, kita kata dubur haiwan, maknanya dubur tu sebahagian pada haiwan ke? Haiwan lain, dubur lain. Faham tak ada? Dubur solat maknanya daripada solat tu. Bukan sujud yang terakhir ke Ustaz? Tidak, tak ada satu riwayat mengatakan sujud terakhir. Yang ada dalam riwayat itu pandai-pandai orang kita, pandai-pandai buat sujud terakhir. Yang ada hanya hadis menyatakan Allah paling dekat dengan hamba-Nya pada ketika dia sujud. Yang solat hajat tu masa sujud akhir atau Solat hajat ke? Abang dah hadir kan? Abang Hafiz tak hadir ke? Abang Syarifah dah tahu, ada pelik punya kata apa dia. Nanti abang Syarifah dah syarahkan. boleh salah. Nanti abang Syarifah takkan bersyarah lagi? Tak layak salah. Kalau syarah lagi dah 3 kali lah tu je. Dah faham ke solat hajat ni kan? Abang Hafiz sebab dia baik dengan Abang Syarifah, Abang Syarifah kena sampai kat ilmu. Zikiman. Zukiman. Bukan. Abang Hafiz satu lagi. Yang tinggi tu. Okey. Abang Hafiz ada 2 orang, satu je. 2 tapi sebenarnya Ni habis orang ni. Okey. Yang TNB pun ada satu lagi Abang Hafiz kan? ada tapi ada sekali je. Sekali yang datang. Abang Zukiman. Okey. Jadi bab tu tambahan orang. Dan kita tahu tambahan orang ni sebab kita tak nak sebut lah benda yang dibenci orang tu, istilah yang dibenci orang. Istilah apa yang dibenci tu? Istilah yang orang fobia kalau kena. Kan bid'ah, orang takut, orang tak suka dengar. Kita tak nak dengar bid'ah, tak apa, tambahan pada agama. Benda tu tambahan, kita tak nak tambahan pada agama. Kita hanya berdisiplin dengan apa yang Nabi Muhammad SAW ajarkan. Kerana itulah tugas Nabi Muhammad diturunkan. Kalau awak boleh buat sendiri dalam agama, tidak perlu Allah menghantar Nabi. Tidak perlu Allah menghantar Nabi. Nabi sendiri, kita tahu daripada kecil dia bagus, dia baik, Jibril bersihkan hati dia kan. Tapi adakah dia tahu macam mana nak beribadah? Tidak. Sehinggalah Allah menghantar kepada dia wahyu. Sebab tu Allah perlu hantar Jibril kepada dia untuk mengajarkan kepada dia sendiri ibadah, bagaimana beribadah. Sedangkan dia tu Nabi, Jibril dah bersihkan hati dia kan. Orang ni dah digelar Al-Amin, tak pernah menipu, tapi tetap juga dia sesat kalau Allah tak turunkan wahyu. Apatah lagi kita, kalau kita tak ikut Nabi, sesat kata kita sesat. Betul ni kau kata, cuba baca surah Wadduha. Allah sebut apa? Wa wajadaka dhallan fahada. Dan Allah telah mendapati kamu dalam keadaan sesat, kemudian Allah bagi hidayah, petunjuk. Bila Nabi dalam keadaan sesat? Sebelum dia terima wahyu, dia pergi kat mana? Cuba tanya. Ke Gua Hira selama 3 tahun kan? Kalau tak silap selama 3 tahun. Itu apa tu? Ibadah. Memang dia nak beribadah, tapi dia tahu cara. Nabi yang hati bersih-bersih, Nabi pun tak tahu cara. Dan Allah sifatkan dia sebagai sesat. Wa wajadaka dhallan. Dhal maksud apa? Sesat. Allah telah mendapati kamu sesat. Fahada, maka Allah berikan petunjuk dengan wahyu. Jadi kamu, kalau Nabi boleh sesat, sebaik-baik Nabi boleh sesat, seikhlas-ikhlas Nabi. Yang Jibril dah bersihkan hatinya boleh sesat, kalau kamu sendiri pandai-pandai reka sesat, kita sesat, confirm 2, 3, 4 kali sesat lagi. Betul tak? Confirm.
Lepas tu kita kena tahu baca surah kita kena tahu apakah konteksnya di sebalik maknanya. Sebab tu banyak benda sebenarnya kita tak tahu kerana kita tak belajar. Kita rasa kita dah tahu. Kita rasa Islam ni simple. Kan kita rasa agama perkara simple. Kita lebihkan kepada perkara-perkara lain. Okey, sebenarnya yang major agama. Kerana siapa yang Allah inginkan kebaikan kepada dia, Allah fahamkan dia dalam agama. Nabi kata apa? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, dia akan memahamkan dia dalam agama. Okey. Jadi kita disiplin, cakap tadi berdisiplin dengan apa yang Nabi ajar, kerana itulah tugas Nabi Muhammad SAW diturunkan, yang mana kita percaya Nabi Muhammad SAW ni bukan perkara yang kecil kita boleh take it for granted, sebab dia nombor 2 dalam syahadah. Kita nak jadi Islam, kita kena mengaku tak Nabi Muhammad SAW tu utusan Allah, kena kan? Maknanya kita penting tengok role penting untuk kita tengok role Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi mengajar kita, menunjuk kita jalan. Jadi kita stick kepada apa yang Nabi ajar sahaja. Ada ke tak Nabi solat hajat? Ada ke tak Nabi ada hajat kita pada zaman dia? Lebih besar daripada hajat kita nak anak kita pas ujian UPSR 5A kan, PMR 9A, SPM berapa-berapa A. Benda tidak melibatkan nyawa pun, tetapi Nabi melibatkan nyawa dan melibatkan masa depan agama Islam pada zaman dia. Berperang kan, melibatkan nyawa. Pernah tak Nabi jumpa para sahabat, kita nak pergi solat, nak jumpa kaum musyrikin ni perang Badar, solat hajat dulu kan? Jom para sahabat, kita nak perang Uhud ni, solat hajat dulu. Ataupun okey kali kata tak, masa tu tak disyariatkan lagi solat tak. Tapi dah syariatkan ke belum? Dah. Masa tu dah. Sebab disyariatkan pada Isra Mi'raj. Isra Mi'raj Nabi dekat Mekah. Perang Badar selepas Nabi di Madinah. Perang Uhud selepas Nabi di Madinah. Maknanya ada ke tak solat? Ada dah persyaratan solat. Kenapa Nabi tak buat? Hajat ada. Sebab untuk lakukan solat hajat ada ke tak? Ada, bahkan sebab itu lebih besar. Betul tak? Dan persyaratan solat telah ada. Dengan ada hajat yang lebih besar pun kita nampak Nabi tak buat. Habis tu tak logik kalau benda tu ada, solat hajat tu ada dan Nabi tak buat. Tak logik. Maknanya kalau Nabi tak buat juga memberi makna apa? Memberi makna solat hajat tak ada persyaratannya. Di situ pun dah tak dulu dah kan? Nak tanya tentang sujud pula. Yang tu letak dulu dah. Okey. Hadis seterusnya daripada Huzaifah tu jelas Nabi berhenti dan Nabi minta, kalau ada rahmat Nabi minta rahmat. Hadis seterusnya daripada Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ala wa inni nuhitu an aqra al-Quran raki'an aw sajidan. Nabi Muhammad kata apa? Dia kata, aku telah dilarang daripada membaca Al-Quran dalam keadaan rukuk ataupun sujud. Dalam rukuk, ketika sujud dengan rukuk, boleh tak kita baca Quran? Tak boleh. Padahal Al-Quran, kalau kita tengok, ini hadis yang Nabi kata tak boleh baca Quran, haram. Bila dilarang, jatuh pada haram hukumnya. Baca Quran dalam rukuk dengan sujud, apa hukum dia? Haram. Sedangkan ada tak kebaikan yang lebih baik daripada membaca Al-Quran? Tak ada, sebab Al-Quran satu huruf kita baca 10 ganjarannya. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, 10. Kalau 3 huruf 30. Lepas tu setiap ganjaran Allah gandakan dengan 10. Satu huruf Al-Quran kita baca dari darab dengan 10. Lepas tu Allah gandakan dengan 10. Satu huruf dapat berapa? 100. Kan? Maknanya kalau kita nak berhujah dengan benda baik, apa salahnya? Al-Quran benda baik, apa salahnya dalam rukuk? Al-Quran benda baik, apa salahnya dalam sujud? Jadi betul ke hujah kita nak bawa benda baik, apa salahnya? Tak betul. Kan? Bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Benda baik, apa salahnya? Hasanah, benda baik. Jangan Al-Quran tu lebih pada bid'ah yang awak buat kebaikan dia. Kan? Tetapi tetap juga boleh jadi haram bila tak kena dengan ajaran Nabi Muhammad. Jadi apa saja Nabi Muhammad tak ajar sallallahu alaihi wasallam, walaupun awak nampak benda tu baik, jika dia daripada ibadah, haram hukumnya. Tak baik walaupun awak nampak baik. Jelas kan?
Ni bukti dia boleh nampak ni, benda yang memberi pahala tiba-tiba boleh jadi haram. Dengan apa dia jadi haram? Dengan bercanggahnya dia dengan ajaran Nabi. Dia tidak diajar kita buat ataupun dilarang kita buat. Yang ni jelas tak? Tak boleh baca Quran dalam rukuk dan sujud. Fa amma ruku', maka Nabi kata lagi, maka manakala dalam rukuk, fa'azimu fihi Rabb, hendaklah kamu semua mengagungkan Allah, mentazimkan Allah. Sebab tu kita baca apa? Subhana rabbiyal azim, maha suci engkau yang maha suci Tuhanku yang maha agung. Wa amma sujud, manakala dalam sujud, fajtahidu fid du'a, maka hendaklah kamu bersungguh-sungguh dalam berdoa. Itu maknanya. Ada Nabi kata, wa amma fis sujudil akhir, pada sujud yang terakhir. Ada? Tak ada. Wa amma fis sujud, apabila kata sujud, umum ke tak umum? Umum. Mana sujud? Tak betul kalau kita sembahyang dengan satu orang ustaz ni, dia sujud biasanya 5 saat dia sujud. Setiap sujud dia 5 saat. Sujud yang terakhir 15 saat. Macam mana tu? Dia faham ke tak? Tak faham. Maknanya dia mengikut sesuatu yang tidak ada dalam sunnah. Dia mengikut sesuatu yang tidak ada dalilnya dalam sunnah. Boleh berdoa, tapi kenapa kamu khususan daripada sujud terakhir? Daripada mana dalil ni? Kalau ada dalil, tak ada masalah ikut. Kita pun tak tahu ada dalil ke tak, kita tak habis lagi kan? Tak, kita tak ada dalil. Kita tak habis lagi baca. Kalau ada dalil, tak ada masalah, ikut. Kalau doa tu kebetulan sama dengan ayat Al-Quran, tak ada masalah. Kita sebab kita baca doa, kita baca dia sebagai berdoa. Kalau kita baca, kita saja nak tilawah kan, malah baca Subhana rabbiyal azim baca 3 kali sekali sudah. Nak pahala lebih, baca Al-Fatihah pula dalam rukuk. Boleh? Tak boleh. Walaupun Al-Fatihah tu doa kan kita baca dia sebagai Quran, tak boleh. Setengah-setengah Al-Quran dia boleh jadi doa, boleh dikira sebagai zikir. Macam ayat kursi, kerana ada dalil lain lagi. Contoh macam ayat kursi ni, kita tak bercakap pasal solat lah, pasal sembahyang. Ayat kursi Quran ke bukan? Quran kan? Quran. Tetapi ada ke tak hadis-hadis yang Nabi menyatakan kita kena baca ayat kursi untuk mengelakkan daripada gangguan? Ada kan? Hadis Abu Hurairah apabila diganggu oleh syaitan tu, syaitan berupa datang mencuri ketika Abu Hurairah menjaga Baitul Mal Muslimin kan. Apa jadi pada dia? Syaitan tu kata pada dia sendiri, kalau kamu baca ayat kursi, tak ada syaitan boleh ganggu benda yang kamu baca padanya ayat kursi kan. Jadi kita baca ayat kursi sebagai doa untuk perlindungan. Ada dalam sunnah namanya kan, untuk menjadikan ayat kursi itu sebagai doa. Jadinya apabila kita baca ayat kursi sebagai doa, adakah dia maknanya kita kena macam hukumnya macam kita baca Al-Quran? Waktu kita baca sebagai doa, tak dikira hukum macam Al-Quran. Maknanya kalau orang lelaki dia dalam junub, boleh kalau baca Quran boleh? Tak boleh, kena mandi dulu kan. Tapi boleh tak dia baca ayat kursi sebelum tidur? Boleh. Dia baca sebagai doa. Ataupun dia nampak syaitan depan dia dah, syaitan nak kacau dia dalam keadaan junub. Syaitan nak kacau dia kan. Dia nampak syaitan jajak dalam dia baca ayat kursi. Atau mereka tak boleh baca ayat kursi ni, ayat kursi Quran. Junub tak boleh baca Quran. Boleh? Awak tak faham tu, tak faham agama yang macam tu kan. Itu nak nyatakan tadi, boleh kerana kita baca dia sebagai zikir. Kita baca dia sebagai zikir sebelum tidur, zikir ketika diganggu. Faham kan? Jadi nak kata ya, Bismillah kita nak baca Quran. Betul kan? Bukan bismillah pada ayat pertama setiap surah. A'udzubillah. A'udzubillah. Fa idza qara'ta al-Quran fasta'in billah kan. Tak payah a'udzubillah lah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim tu untuk baca surah ayat pertama surah Al-Fatihah. Dan juga ulama kata setiap kali permulaan surah, maknanya dengan ayat pertama awak baca bismillah. Ayat kedua adakah kita mula dengan bismillah? Tak, a'udzubillah saja. Orang kita ambil hentam, lepas a'udzubillah bismillah wajib bagi dia. Tak betul. Bahkan percakapan antara para ulama lagi yang mengatakan
Bismillahirrahmanirrahim tu perlu dibaca pada setiap awal surah. Kerana ada ulama kata Bismillahirrahmanirrahim tu bukan dibaca awal surah, dia adalah salah satu surah daripada Al-Quran, iaitu pada surah An-Naml. Apabila Nabi Sulaiman tulis surat, annahu Bismillahirrahmanirrahim, dia tulis surat pada siapa? Balqis, kan? Maknanya ada ulama kata tak perlu. Wallahu alam, benda-benda macam tu kita baca pada permulaan setiap surah. Sebab dalam Quran pun ada setiap surah ditulis Bismillah. Tapi bukan setiap ayat, setiap awal surah dia kata. Yang pula kita lebih-lebih, Al-Quran tulis pada ayat pertama saja. Sebelum ayat pertama kita habis semua nak baca ayat Quran, mesti a'udzubillah baru bismillah. Betul tak? Ramai orang macam tu. Memang itu pun. Itu tak betul sebenarnya. Itu tak betul sebenarnya. A'udzubillah betul. Kerana Allah yang suruh. Apabila kamu membaca Quran, kamu hendaklah minta pertolongan dengan Allah daripada syaitan. Iaitu dengan berkata a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Okey, itu nak menjelaskan kepada Abang Zulkiman lah, yang berkaitan dengan baca yang doa sama dengan ayat Al-Quran, kan? Boleh. Macam dalam sujud kita nak baca Rabbana ighfir lana dzunubana, ataupun nak baca Rabbi shrah li sadri. Benda tu ada daripada ayat Quran. Rabbi ighfir li dzunub wali walidayya, kan? Boleh. Sebab dia tidak dikira sebagai ayat Al-Quran. Tak ada masalah. Yang wajibnya Subhana Rabbiyal A'la dengan Subhana Rabbiyal Azim sekali, itu yang wajib. Okay? Kalau imam kita cepat, kita dah lambat dah, baca sekali je lah. Kita kena ikut imam, baca sekali, jangan duk keras kepala baca juga 2, 3, 4 kali, 10 kali. Tak perlu. Imam kita dah tanggung pahalanya untuk kita mengikut imam. Baca sekali yang wajib. Yang wajib berapa kali? Sekali. Dan perkataan yang wajibnya sampai mana? Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal Azim. Itu sahaja. Tapi kalau ada masa kita solat sendiri, nak baca berapa kali pun boleh. 10 kali pun tak boleh. 3 kali, 10 kali boleh. Tak ada masalah. Dan Nabi suruh kita ijtahidu fid doa, bersungguh-sungguh membaca doa dalam sujud. Kadang-kadang kita dengar orang Arab kat sini lah, kalau kat Malaysia jarang sekali kita jumpa menaikkan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, kan? Ya, bila yang tu je. Kalau kat sini kadang-kadang tu kita dengar orang solat masjid, kita dengar tu Arab baca Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma, ada subuhun qudus dia baca. Kan? Itu betul, itu mengikut sunnah, ada hadisnya. Yang kita subuhun qudus kalau dengar teringat sembahyang. Teringat sembahyang apa? Kadang-kadang Malaysia bunyi subuhun qudus rabbul malaikati waruh. Sembahyang tarawih lah. Kan? Lepas pada solat siap tu, dia punya selawat-selawat dia tu, subuhun qudus rabbul malaikati, kan? Betul tak? Itu dalam hadis ada dibaca ketika sujud. Dan ketika dalam sujud, kita hanya jumpa sekali setahun. Itu pun bukan dalam sujud, selepas sembahyang. Tak ada pun yang tu yang kita duk buat antara ni selawat-selawat tu, tak ada langsung. Tak ada langsung. Sedangkan Nabi solat tarawih, Abu Bakar solat tarawih, sahabat-sahabat solat tarawih. Tapi kenapa tak ada? Sebab kita tahu lah, kalau tak ada maknanya petunjuk mereka lain, yang mereka tunjuk lain, petunjuk Nabi lain, kita pergi buat lah lain. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi. Permulaan tadi dah baca dah hadis. Setiap kali mula halaqah kita baca hadis tu, sebab kita nak mencari hidayah tersebut dengan cara kita ambil hadis. Kita pilih buku hadis ni kenapa? Sebab nak mencari sebaik-baik hidayah dan petunjuk, kan? Jadi kita nilai diri kita sendiri. Kita tak cakap pada orang tu Allah yang judge dia sesat ke tak sesat. Kita tak nak cakap dia ni sesat, kumpulan ni sesat. Tak. Kita tanya diri kita, aku ikut ke tak? Kan? Aku sekarang dah tahu, aku ikut ke tak? Dia mungkin tak tahu itu kezuran dia antara dia dengan Allah. Kita yang dah tahu, kita ikut ke tak? Sebaik-baik petunjuk tersebut. Kerana memang kita disuruh untuk mengikut Nabi Muhammad SAW. Tak ada kebaikan pada perkara baik yang kita lakukan sekiranya syarat kedua dia ni tak ada, iaitu syarat dia mengikut petunjuk Nabi.
amalan kita yang kita rasa baik tu tidak akan menjadi pahala kecuali dia ada dua syarat. Satu, ikhlas kita lakukan kerana Allah, bukan kerana nak tunjuk pada orang, bukan nak suruh orang nampak kita warak, bukan nak suruh orang nampak kita berilmu, bukan nak kerana takut pada orang, kan? Takut pada mak ayah kita nanti bedal kita. Pada budak-budak kecil lah. Ataupun kerana malu pada orang kalau kita dah besar, orang pergi solat jemaah kita tak pergi, orang pergi solat jemaah kita tak pergi, kita malu pada orang kita pergi. Dapat tak pahala? Tak dapat. Syarat ikhlas tak ada. Kamu hendaklah ikhlas melakukan perkara tersebut kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita ikhlas, nombor dua pula tak ada. Tak ikut Nabi, buat ikhlas pergi solat tarawih apa semua, tetapi solat tarawih tidak mengikut Nabi. Ikhlas baca Qurannya tidak mengikut Nabi. Nabi baca Quran umum, tak ada khususan. Kita khususkan surah Yasin pada solat Jumaat. Tapi kalau kat Malaysia Ustaz, memang solat tarawih ni memang dia orang mana masjid you pergi pun memang that is dia ni apa yang macam ada sekarang ni, ramai dah sekarang yang mengikut sunnah sebab orang dah terbuka. Ramai orang pergi. Dulu orang belajar kat pondok apa kan, mereka apa panggil dominasi kan bidang agama di Malaysia. Tetapi sekarang ni masyarakat telah terbuka, ramai yang pergi belajar daripada sumber. Mereka belajar bahasa Arab, mereka tahu ambil pada sumber. Maknanya tak ambil dah daripada kitab-kitab yang guru-guru mereka. Kadang-kadang guru-guru mereka pilih kitab yang nyatakan yang betul, dia pilih yang betul, dia tak ajar pada anak murid. Jadi dan sekarang ni alhamdulillah dah terbuka luas, banyak dah masjid yang dah tak buat dah ni. tapi lah saya sepanjang yang saya pergi masjid tu boleh kata semua KL ke Kuantan ke KL Johor ke, all of that still there. So itu kat kita sebagai ni macam mana nak apa ni, how we to overcome that one. Macam mana kita nak apa, just quiet, diam je ataupun macam mana? Ini asal daripada mana ke? Saya daripada Kuantan. Kuantan. Okay. Memang semua masjid rasa pergilah mana-mana masjid, sampai surau kecil pun still kalau kata apa kan, saya buat rajin juga pergi satu tempat seronok kan. Dia lambat lah, perkembangan ni lambat. Memang kat Kuantan, kat KL, kat Kuantan, kat Johor lebih lagi lah. Lambat perkembangan sunnah dia lambat di situ, negeri-negeri yang disebut tadi. Kalau kita ada dalam kelompok tu, what can apa yang boleh kita lakukan? Just diam je lah. Ya gini, Ikhwan bagi benda yang mana kita boleh guna kaedah ni. Kaedah ni logikal. Kaedah logikal. Sebab Allah bagi kita, Allah akan soal kita esok. Kenapa dia akan soal kita esok? Awak buat ke awak tak buat? Kenapa? Sebab dia bagi kita akal. Sebab tu Allah tak tanya haiwan. Haiwan Allah hanya, kamu ada tanduk, dulu kamu tak ada tanduk. Yang ada tanduk pergi orang dunia yang tak ada tanduk. Sekarang ni judgement kamu mudah, aku tukar. Yang tak ada tanduk jadi ada tanduk, yang ada tanduk jadi tak ada tanduk. Mereka akan balas balik. Bila balas balik Allah kata kunu turaba. Bila dah selesai, Allah dah perform the justice, Allah kata kunu turaba. Semua haiwan akan jadi debu tanah. Itu kenapa? Sebab mereka tak ada akal. Allah tak tanya dah kenapa kamu tanduk. Tak perlu tanya, tukar saja. Sebab tak ada akal. Pada waktu tu orang kafir akan cakap, ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir dan orang yang tak ikut apa yang Allah suruh, dia akan cakap, ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya kalau aku ni dulu haiwan, kalau aku tak ada akal. Sebab selesai dah judgement aku. Kalau lah aku sekarang jadi tanah, maknanya dia masukkan aku, kalau tak jadi manusia lagi bagus, kalau aku tak ada akal lagi bagus. Kan macam tu. Maknanya Allah soal kita kerana Allah bagi kita akal. Jadi sekarang ni secara logik kita kena guna untuk berfikir. Kan? Ikut bagi contoh. Kaedahnya begini. Ada perkara yang haram, kaedah mudah semua orang tahu. Daripada budak kecil boleh beza. Ada perkara haram dan ada perkara sunnah. Kita bercakap tentang prioriti. Ramai orang tak boleh bezakan prioriti. Dalam bab dunia dia pandai, boleh bezakan prioriti sebenarnya. Tapi dalam akhirat susah sikit. Kebanyakan orang macam tu. Padahalnya teknik dia sama. Ada benda haram, ada benda yang sunnah. Sekarang ni melakukan bid'ah, ada tak orang cakap benda tu makruh, melakukan perkara bid'ah? Siapa pun akan cakap perkara bid'ah adalah haram. Even yang kategorikan bid'ah hasanah sendiri pun akan cakap bid'ah adalah haram, kecuali bid'ah hasanah yang dimasukkan. Padahal memang tak ada bid'ah hasanah. Kalau ada bid'ah mana ada hasanah? Okay. Jadi perkara bid'ah telah sabit dalam hadis Nabi yang dia ni haram, bahkan seburuk-buruk perkara. Nabi kata
Nabi sebut dalam hadis yang sama, dia kata seburuk-buruk perkara adalah perkara baru dalam agama. Kita ingat ke bunuh orang, berzina, berjudi, mencuri, seburuk-buruk perkara kan? Tidak. Perkara bid'ah seburuk-buruk perkara. Dia makan manusia yang baik dari dalam. Sebab yang lakukan perkara bid'ah hasanah baik ke jahat? Orang yang bertahlil, orang yang baca Quran, Yasin apa semua tu baik ke jahat? Baik. Tapi dia makan dari dalam. Mereka yang mencuri apa ni, mereka memang orang jahat dah, kan? Tapi yang bid'ah makan adalah orang yang baik. Sebab tu Nabi kata seburuk-buruk perkara, betul tak? Dan dia mengajak orang baik yang lain jatuh ke lembah yang sama. Sekarang ni kita dapat dah, bid'ah adalah apa? Haram yang tidak ada khilaf padanya. Kerana bid'ah adalah haram. Bid'ah adalah perkara baru dalam agama yang tidak ada dalilnya ataupun sumber daripada hadis dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi sekarang ni ada perkara haram dengan perkara sunnah satu lagi, iaitu solat tarawih sunnah. Yang kita solat tarawih kan, tapi bid'ah haram. Prioriti pada kita nak pilih sunnah, kita bersungguh-sungguh nak melakukan sunnah sampai tak kira lah haram ke, yang penting aku nak dapat sunnah. Itu lagi cerdik. Ataupun kita tinggalkan perkara yang sunnah kerana takut terjebak dalam haram. Mana lagi cerdik? Teknik dia sama macam orang. Bagi contoh yang lain, orang pergi ke Mekah, dia nak cium Hajarul Aswad. Cium Hajarul Aswad, Nabi buat, Umar buat, Abu Bakar buat. Tapi cium Hajarul Aswad hukumnya apa? Sunnah. Dan Abu Bakar sendiri, Umar sendiri, apabila dia cium Hajarul Aswad, dia kata pada manusia, kalau bukan kerana Nabi cium kamu wahai Hajarul Aswad, dia cakap kuat. Dia bercakap dalam bercakap dengan Hajarul Aswad, bercakap kuat supaya orang boleh dengar. Kalau bukan aku tengok Nabi cium kamu, aku pasti tidak akan cium kamu. Kerana kamu tidak ada pun kelebihan pada kamu, kecuali perbuatan yang aku buat ini menyerupai perbuatan Nabi. Kan? Tidak ada pada kamu kelebihan, tapi kelebihan pada perbuatan Nabi. Nabi cium, aku cium. Maknanya dia tak nilai. Kalau Nabi tak buat, tak ada nilai. Jadi cium Hajarul Aswad tetap je, walaupun Nabi buat, Abu Bakar buat, dia adalah sunat. Tapi menyakiti orang adalah haram. Kalau orang yang menggunakan akal, dia tidak akan bayar pada orang lain supaya tolak untuk dia cium Hajarul Aswad. Ataupun dia tidak akan menolak orang lain, menyiku orang lain untuk dia cium Hajarul Aswad, sebab dia tahu menolak orang ni aku buat benda haram. Negatif 10 dapat, cium Hajarul Aswad dapat 1. Pengiraan matematik. Tetap juga aku dapat negatif 9. Dapat pahala ke dapat dosa? Dosa makin kurang. Nampak tak? Makin kurang kita punya ganjaran. Kalau orang yang cerdik, gunakan pengiraan yang sama, kaedah yang sama, kaedah akal yang sama. Prioriti kita ialah meninggalkan yang haram lebih baik daripada mendapatkan yang sunnah. Itu dia kaedah fiqh dia. Keluar kaedah fiqh. Istiqlal kena buat sendiri kot, mahal. Tak ada masalah. Kalau kita tak ada tempat yang sesuai, sama ada kita, kalau kita ada kuasa, kita buat masjid kita sendiri. Kalau ada kuasa, kita buat masjid. Sebab orang yang nak sunnah ramai. Sama sekarang ni orang yang nak sunnah ramai, cuma mereka tidak ada tempat. Kalau kita, geng-geng kita yang kita tahu, geng-geng sunnah kita buat masjid. Kita buat masjid tak perlu besar. Kan dekat taman perumahan kita tu, kita bincang, okey, kita nak buat kat sini solat tarawih. Kan? Kita nak buat kat sini solat tarawih. Jadi kita pilih imam sunnah kita. Kita buat cara kita. Tak ada masalah. Siapa lagi yang nak menghidupkan sunnah? Kan? Kalau tak ada jangan pergi. Sebab Ikhwan pernah tanya Syekh Ikhwan sendiri. Ikhwan kata kalau kat Malaysia ni semua orang tak ada tangan. Syekh kata awak dah tahu, awak jangan ikut dia. Bahkan Syekh tu kata, kalau boleh awak berjanji jangan pergi. Sebab dia asyik jawab soalan Ikhwan, asyik jawab kan. Dia kata awak kalau boleh berjanji tak pergi, jangan ikut mereka. Awak dah tahu benda tu bid'ah haram. Bid'ah haram. Jadi benda tu prioriti secara akal, logik kan. Kita nak dapatkan yang sunnah dengan melakukan haram, rugi ke untung kita? Rugi. Kita dapat negatif 10. Kemudian kalau kita dapat 5, markas haram dia sama dengan markah yang wajib kan. Kita timbang macam tu. Sekarang yang haram 10, kita kata wajib 10. Kalau sunnah, kita bagi separuh, 5. Haram kita dapat negatif 10. Kita pun buat yang sunnah, solat tarawih tadi dapat 5. Still lagi rugi. Still lagi
Tahunya kalau kita pergi terawih tapi kita ikut yang dia punya apa? Kita pergi tarawih ke masjid kan? Buat apa faedah kita pergi ke masjid untuk berjemaah? Jemaah memang kita berjemaah. Tapi kita tak ikutlah yang dia punya. Berjemaah dengan siapa dulu jemaah? Kita tak ikut dia punya Selawat, pasal semayang. Ini tolong menolong. Ini termasuk dalam tolong menolong. Kamu kalau kamu tahu macam tahlil ni kan pergi tahlil tapi pergi makan saja. Orang nampak ada sambutan kepada tahlil. Tuan rumah kata ada sambutan kepada tahlil. Awak yang telah menggalakkan dia. Sama juga orang masjid. Oh, bagus kita buat macam ni. Takut nanti kalau kita tinggal selawat orang tak datang pula. Maknanya dia nampak, ahli masjid nampak kita buat selawat ni orang dah still ramai. Nampak? Lakukanlah tugas kita. Kita tahu ada benda yang campur benda haram, kita tak pergi. Ada saja campur benda haram, tak pergi. Betul tak? Mana boleh campur, kita tak boleh campur. Kalau kamu nak buat sunnah betul-betul. Tak boleh ambil separuh, tinggal separuh. Betul tak? Ini tolong-menolong dalam benda yang berdosa. Kita tahu benda tu berdosa, kita pergi tolong dia. Kita pergi bagi, kita participate, bagi galakan pada dia. Allah kata apa? Allah kata wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong-menolonglah kamu dalam perkara baik dan takwa. Wa la ta'awanu, Allah larang, dan jangan kamu tolong-menolong 'alal itsm, dalam dosa dan perpecahan. Dosa dan perbalahan. Kedua ni perbalahan. Dosa kat tadi benda tu dibuat. Dosa kita tolong-menolong. Allah larang kita tu. Larang. Benda simple kita tak nampak. Kita selalu pandang ringan, take it for granted. Sedangkan kita mencari pahala, kalau orang yang telah mencari pahala, ada saja dosa sikit dia tak pergi, dia takut. Nak cari pahala bukan mudah, tiba-tiba nak cancelkan dengan dosa. Sikit lagi Allah timbang, Allah letak atas timbangan. Mana satu lagi banyak. Kan? Kita kira kat sini pun dah tak lulus dah. Negatif 10 dengan 5. Pada pengiraan kita pun dah tak lulus. Apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih lagi. Dia punya precise, dia punya pengiraan dia sebesar zarah pun dia kira. Ya, kita rasa macam dah tinggi lah kan. Dia kira, Allah kira semua tu. Awak yang telah menjadikan dia ni bersemangat untuk lakukan lagi. Awak yang telah menyebabkan dia rasa ada sambutan. Betul tak tu? Allah kira semua tu. Kita tak nampak, kita tak kira. Yang kita kira tapi tak lulus. Yang kita nampak pun dah tak lulus dah. Jadi tinggalkan apa saja yang ada padanya, haram kerana haram, tinggalkan. Sehinggalah benda tu ikhlas kerana Allah dan tak ada dosa. Tak dosa kamu puji Allah, tak akan tanya kita boleh jawab, ya Allah, benda ni ada benda haram dan aku tahu benda ni Nabi tak pernah ajar, dan aku tahu benda yang seburuk-buruk perkara adalah perkara bid'ah, walaupun orang nampak dia baik, tapi aku kena tinggalkan kerana saya tahu dalam hadis Nabi menyatakan begitu. Betul tak? Boleh tak kita jawab pada Allah? Boleh. Kita dah ada hujah, sekurang-kurangnya kita ada hujah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak pergi ke masjid ni kerana masjid ini melakukan ini, dan saya tak pergi kerana niat baik, bukan untuk memboikot masjid, supaya mereka tahu kami hendakkan sunnah. Betul tak? Kalau dia tengok orang tak ramai, dia akan tanya, kenapa tak datang kan? Kenapa tak datang? It's not the easy task. Sebab Kita semua tu bukan kecil anak semua tu. Yang ni diorang tu kan, bukan kecil anak semua tu. Diorang semua kadang some of them come from Al-Azhar, everything. Itu satu lagi. Ini lah kadang okay, I agree with that. Tapi it's not the easy task lah. Mana-mana dia pergi pun. Kita sebenarnya diri kita saja kita tanya. Kita tidak mahu menjatuhkan siapa-siapa. Tak mahu menjatuhkan siapa-siapa. Tapi adakah kita wajib mengikut dia kerana dia Azhar? Betul tak? Allah hanya sebut kamu ikut Allah, ikut Nabi. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh. Dalam surah Al-Hashr Allah sebut wa ma atakumur rasul fakhudhuh. Apa yang Nabi bagi kepada kamu, kamu ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang Nabi larang kamu daripadanya, kamu tinggal. Allah sebut tu saja, Nabi. Kalau Nabi cakap, Nabi larang, baru kita ambil dan kita tak buat. Kalau orang lain, Nabi tak pernah cakap. Ulama Imam Syafi'i, Allah tak pernah, maksudnya Allah tak pernah cakap. Allah tak pernah cakap pun supaya kita berhujah dengan dia. Sebab kita tak nampak ilmu dia. Betul ke dia ilmu? Hanya orang yang berilmu juga boleh menilai orang lain sama ada berilmu atau tidak. Kalau kita orang awam,
Kita nampak dia baca Arab, kita tabik. Sebenarnya orang yang belajar bahasa Arab juga, dia tengok berterabur baris dia ni. Maknanya grammar, cak kaci. Kan? Jadi orang awam dia tak boleh menilai daripada azhar. Kita tak tahu betul ilmu dia tu betul. Bila dah grade lah. Ada yang grade dengan markah tinggi, ada yang grade markah lama, tapi mereka suka membawa diri mereka dan menggelarkan azhar, menggelarkan mereka daripada itu semua hanya orang yang berilmu saja boleh menilai mereka. Jadi kita macam mana nak nilai? Jika kita kena benda tu dengan hadis, kita ikut. Tak kena, tak ikut. Tapi dia tak juga ustaz, kita hormat. Ustaz yang sama buat benda yang sunnah, kita ikut. Ustaz yang sama buat benda yang tak sunnah, kita tinggal. Tapi kita tak respect. Dia bukan nak menjatuhkan siapa-siapa. Kita hanya nak sunnah Nabi Muhammad SAW yang sebenar ditegakkan. Dan kita tahu lah bab yang terawih tadi itu yang kesalahan mereka. Dan Nabi tidak buat sepanjang-panjang 1 bulan tu terawih dia buat ke masjid. Tak. Dia tak suruh orang buat ke masjid. Malam pertama, kedua dan ketiga dia buat di masjid. Kemudian dia tengok orang ramai, dia masuk dalam bilik. Dia buat seterusnya dalam bilik. Dia biarkan orang lain buat di masjid, dia tak larang. Kenapa? Sebab pada tu dia kata, kerana aku tak mahu kamu menganggap bila aku sentiasa buat terawih ni kan. Terawih sebenarnya solat malam ni, qiyamul lail. Buat di masjid, tak tinggal 30 hari sepanjang Ramadan, aku takut kamu menganggapnya wajib. Aku tidak mahu menjadikan perkara sunat jadi wajib kepada kamu. Itu rahmat Nabi Muhammad SAW. Dan dia menunjukkan kepada kita, mudah kalau kita tak nak pergi masjid sebab Nabi tak pergi. Lebih-lebih lagi kita ada sebab. Kerana di masjid tu dilakukan benda yang pelik-pelik. Bukan daripada sunnah wahai Rasulullah. Kita sembahyang di rumah, sunnah kita ada. Sunnah juga sebab Nabi solat di rumah. 4 hari saja Nabi solat di masjid. Selebihnya Nabi solat di rumah. Solat sunat yang lebih afdal, Nabi kata adalah solat di rumah. Solat yang afdal di masjid hanya solat fardu. Maknanya solat tarawih awak di masjid sebenarnya kalau dibandingkan dengan rumah, sebab solat tarawih sunat ke tak? Sunat. Termasuk kan? Cuma masjid dengan sunat, masjid dan rumah dua-dua ada dalilnya daripada sunnah. Sahabat buat di masjid. Selepas Nabi masuk dalam rumah tu, sahabat buat di masjid. Sahabat lepas zaman Nabi pun dia buat di masjid. Tapi tidak selalu di masjid, tidak. Kerana kekal sembahyang malam adalah sembahyang sunat, dan sembahyang sunat tempat yang lebih afdal adalah di rumah. Tak ada khilaf padanya. Kerana sembahyang sunat ni benda yang lebih. Kan kita buat benda yang additional, lebih. Benda lebih ni siapa yang buat benda lebih biasanya? Orang yang baik. Betul tak? Orang yang baik. Yang baik dia jadi masalah bila kita buat benda baik. Masalah ada penyakit pada hati. Sama ada betul kita ikhlas nak buat benda baik tu, tak ada orang tengok pun kita akan buat, ataupun kita nak suruh orang nampak kita baik depan orang, kita buat. Sebab tu lah Nabi kata solat yang baik ni, yang tambah-tambah ni, elok kamu buat di rumah. Buat lebih ikhlas pada hati kamu. Kan? Tak ada orang pun kamu buat, maknanya memang betul kamu buat ni kerana nakkan kebaikan tersebut. Ada orang kalau sampai kat rumah dia tak buat, kat masjid je dia buat. Bila dah contoh dia masa tu masjid dia sibuk sikit, dia balik ke rumah dia tak buat. Maknanya kamu hanya buat di masjid. Tak kena dengan hadis Nabi. Kalau betul kamu masukkan perkara sunat tu sendiri, kamu tak kira tempat. Betul tak? Jadi di sini kita rasa lebih yakin untuk buat di rumah. Kita tak rasa bersalah. Sebab apa? Nabi buat di rumah. Kemudian kita rasa tak bersalah lagi. Kenapa? Sebab ada benda yang Nabi tak suruh, mereka buat. Dan kita rasa lebih yakin lagi. Satu lagi apa dia? Sebab Allah tak pernah suruh kamu berpandu kepada orang ni, si fulan. Kerana si fulan ni belajar kat sini. Tak. Nabi sendiri pun sebut apa? Tu Allah kata tadi, apa yang Nabi ambil, Nabi suruh kamu buat, Nabi suruh tinggal, kamu tinggal. Dan Nabi perkemaskan lagi. Nabi kata apa? Taraktu fikum amrain lan tadillu in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnata nabiyhi. Aku telah tinggalkan kepada kamu 2 perkara. Kamu tidak akan sesat selamanya sekiranya kamu berpegang kepada 2 perkara ini. Kitab Allah, Al-Quran, wa sunnata nabiyhi, dan sunnah nabinya. 2 tu. Nabi tak kata dan sunnah ulama', dan sunnah azhariyin, dan sunnah saudi. Tak ada. Pada sunnah Nabi, ada dalam hati, buat tak ada, tinggal. Itu yang Nabi tuju. Memang Nabi tuju pada kita sekarang ni. Bukan mudah.
Kita sebenarnya, kita semua lalui sebelum kita datang ke Kuwait kan. Kita semua duduk kat Malaysia. Kita fahamlah apa yang telah kita pelajari. Kalau lagi lama duduk Malaysia, lagi lama dia punya kebebalan dia kan. Lagi hebat kebebalan dia. Lagi tebal. Bila datang kat sini, kita rasa janggal. Kebebalan Jadi bila masuk kat sini, semua orang alami perasaan janggal tersebut kan. Kita kalau nak betulkan, confirm mula-mula kita rasa janggal. Sebab dulu, contoh yang ambil benda yang simple dalam sembahyang kita dulu, selepas Assalamualaikum warahmatullahi, kita pun dah sorok wajah kan. Lepas tu kita tengok orang kesini tak buat, kita cari ada ke tak. Mula-mula cari dalam sembahyang, definisi sembahyang pun dah cakap dah, bermula dengan takbir, berakhir dengan salam. Maknanya berakhir dengan Assalamualaikum warahmatullahi. Habis tu tangan kat mana kan. Maknanya solat tu sendiri definisi solat. Dia kata bermula dan berakhir dengan takbir dan salam. Tak ada dalam benda ni. Jadi daripada mana aku belajar ni sebelum ni? Semua kat negara aku buat. Kita nak boleh ketinggal tangan kita ni, dia automatik kan. Itu satu boleh kita kan. Nak boleh tinggal janggal ke tak? Janggal. Sehabis-habis janggal kan. Kadang-kadang nak tinggal-tinggal nak datang tangan. Nak lalu muka automatik. Memang janggal. Semua orang alami kejanggalannya. Begitulah juga benda lain. Begitulah juga benda yang kita selalu buat, baca Yasin, malam Khamis, yang kita selalu buat, contoh solat tarawih bersama-sama, doa selepas sembahyang kan. Janggal kita nak tinggal sampai mula-mula mungkin kita rasa rasa apa ni, tak sempurna solat, nak bangun ke tak solat, tak doa lagi kan. Bila sampai ke tahap tu, wajib kita tinggal. Sebab itu telah membuktikan yang kita telah menganggap perkara yang Nabi umumkan, kita anggap dia khusus ada selepas sembahyang. Itu yang bid'ah yang bahaya. Kerana tiada ibadah di situ. Tiba-tiba kita dah percaya, dalam hati kita dia telah terbukti, dalam hati, dah masuk dalam hati dah kepercayaan tersebut yang ada, sedangkan tidak ada. Itu memang wajib ditinggalkan. Kerana itu sebenarnya hukum dia haram lah tu. Sebab kita dah iktikad benda tu ada, sedangkan ibadah itu tidak ada. Mengkhususkan perkara umum dalam agama tidak ada. Doa betul, tak ada masalah, tetapi awak dah khususkan selepas sembahyang. Bahkan awak sendiri buktikan dengan perasaan rasa tidak sempurna sembahyang tak apa doa. Itu memang kita tidak harapkan ada perasaan janggal, tetapi perlu ke tak kita lawan janggal tersebut? Perlu. Itu ujian kita pada zaman ni. Ujian kita pada zaman ni, kita tahu kebenaran, kita nak ikut ke tak. Itu ujian kita. Sahabat dia ujian berperang, cabut mata, putus hidung. Kita ada tak? Kalau kita tak ada benda yang macam tu, kesukaran begitu, tiba-tiba kita minta, ya Allah masukkan aku syurga bersama para sahabat. Allah Maha Adil, kita kena ingat. Mana pengorbanan kamu? Sahabat pun akan persoalan, ya Allah, dia ni masuk syurga dengan aku putus hidung. Dia ni apa? Dia buat, ya Allah, tak pernah rasa lapar dalam kehidupan dia. Naik kereta, saya aku tak patut tinggal. Dia ambil boleh cakap kan, tinggal kat belakang, balik daripada perang Tabuk, tertinggal kat belakang. Rasulullah pula kena datang, unta kurus, tak boleh nak ni. Kita tak pernah berpandang tiba-tiba nak duduk dengan sahabat, tak ada. Jadi kita memang expect ada kesusahan kita. Benda ujian begini lah kesusahan kita. Dulu sahabat yang jelas, yang halal dia nampak halal, yang sunnah dia nampak sunnah. Bagi dia hitam putih. Kita sekarang kelabu. Ustaz mana yang betul kita tak tahu. Itu fitnah kita kan. Sebab tu Iwan cakap tadi, kita berpegang pada yang Nabi cakap. Kita tak kisah siapa ustaz, awak datang, kalau awak datang dalam hadis yang betul, kami ikut. Itu fitnah kita. Kita nampak dia, aku nak percaya ke tak, dia ni nampak macam ikut sunnah ni, janggut panjang, pakai serban besar, lepas tu bercakap lemah lembut, kan, akhlaknya bagus. Nak percaya, memang nampak macam kena percaya kan? Tapi apa yang diajarnya bercanggah dengan ustaz yang belajar, yang kita tahu ustaz ni sunnah. Kau ada bercanggah? Mana satu? Adakah? Jadi kita tak boleh tengok kepada appearance, dia punya penampilan tak boleh tengok. Nabi tak pernah jadikan itu sebagai ukuran. Ukurannya kitab Allah wa sunnat Nabi. Nak selamat, Nabi dah kata berpegang kepada kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya. Itu saja. Bukan sunnah ulama ni, bukan sunnah ni. Tapi tak tahu Ustaz, kalau di Mekah dengan Madinah ni, you can see two different ustaz yang belajar So you akan nampak yang Mekah ni semua tough,
on talking about this bid'ah. But kat Madinah ni dia longgar sikit. Dia ustaz-ustaz dia kan. Tapi ramai Malaysian yang belajar kat Madinah ni. Di Madinah buat 150 a year. Mekah 7-8 orang je. Tapi kalau you duduk dengan Mekah dengan ustaz ni, dia memang pegawai bid'ah ni memang macam ustaz yang kan. Memang, tapi bila kita campur dengan Madinah ni, kita dah jadi confused. So, dia kadang dia Dia gini sebenarnya. kadang dia jadi kita pun jadi confused. Dia gini sebenarnya. Benda yang dia orang belajar tu, dia bukan kat sini, kat mana kita boleh tengok kat sini pun sama. Diajar oleh syekh benda yang sama. Tak logik satu universiti ataupun satu kampus ada persefahaman yang lain-lain. Kamu masuk kelas yang sama, mestilah syekh ajar benda yang sama, kan? Guna kitab yang sama. Memang betul syekh ajar yang sama. Sini pun berlaku di Kuwait. Syekh ajar benda yang sama. Yang bezanya orang yang depannya. Bukan Rahman. Orang yang depan dia tu, dia punya hati. Aku dengar saja syekh kata apa. Dia masuk mendengar pelajaran syekh tu, dia dah ada dalam hati dia conclusion. Dia dah ada dalam hati dia conclusion. Dia dengar syekh kata kita ada depan dia. Kat sini pun ada je. Kita pelik. Boleh kamu belajar, kamu jawab exam sama dengan yang kita tulis, sama yang syekh ajar. Kamu belajar, tiba-tiba kamu keluar, kamu ada syekh lain. Syekh kat rumah. Syekh yang rumah-rumah dia cari juga orang yang mengajar benda yang sama yang dia nak. Maknanya tidak ada perbezaan antara Universiti Madinah ataupun Mekah. Yang berbeza apabila mereka cari yang lain. Exam dia jawab lain. Balik rumah, dia balik rumah dia nak ikut yang masyarakat dia. Masyarakat dia tak nak melawan arus. Dia dah pergi itu kerana beasiswa. Semua orang apply dari pondok, apply Madinah. Dan dari mana pun apply Madinah. Tak kira daripada akidah mana, semua apply Madinah. Dapat pergi, beres. Selesai dah, kami nak syahad, nak CJ. Masuk kat sana, dengar je lah. Belajar, ya. Tak ada pun yang berbalah dengan syekh dia. Pelajar Malaysia, yang syekh Maturidiyah kan, pernah tak berbalah dengan syekh? Tak pernah. Bahasa Arab pun tak tahu macam mana berbalah. Bahasa Arab pun tak tahu, confirm. Sebab yang balik tu, yang jadi pensyarah-pensyarah ni di universiti, dia pun pergi universiti buat kajian. Ketua jabatan di universiti sendiri cakap, kami tak nak dah daripada Mesir, kami tak nak ambil. Kami tak nak daripada Syria, kami tak nak ambil. Jordan, kami tak nak ambil. Tak boleh langsung cakap Arab. Kami nak try yang lain. Kami nak try yang lain pula. Maknanya boleh kita nak percaya dia ni. Kalau aku kata tadi, dia ni daripada Azhari, boleh tak percaya? Kita tak tahu realiti itu sebab kita percaya. Kita tak tahu realiti dalam kelas ni sebab kita percaya. Mereka ni pun tengok dengan mata sendiri. Kawan-kawan kat sini pun ada. Kalau dari sebelah sana, sebelah Johor ni semua ni, kan? Dan termasuk negara yang selepas Johor tu yang tu exam dapat tinggi. Depan ustaz angguk. Keluar dari bilik darjah. Bukan dia keluar. Ustaz keluar dia berbalah dengan kawan-kawan yang ikut kata ustaz. Jadi tak pelik lah kalau uncle tengok mereka belajar di Madinah, belajar di ni nampak lain. Sebenarnya bukan salah Madinah, bukan salah Mekah. Mereka ada silibus yang sama, tapi orang yang datang tu hati dia dah ni. Dia dah set, hati dah set. Hati dah set daripada awal. Hidayah. Kita orang awam confuse lah kan? Tapi ikut dah bagi kunci. Kita dah tahu kenapa sekarang ni kita boleh jadi confuse dengan ustaz. Bukan salah apa yang mereka belajar. Macam mereka ni, dia pilih kena dengan apa yang masyarakat saya bawa, saya sampaikan. Yang tak kena, saya tak sebut. Kan? Nanti kena gang. Saya tak sebut. Memang macam tu. Dia sebab tu lah ulama sebut. Kalau kita baca kitab, ulama sebut mufti ada banyak jenis, 3 jenis. Mufti ada banyak, 3 jenis mufti. Orang mufti mana orang dianggap boleh memberi fatwa. Mereka sendiri ada 3 jenis. Mufti ummah, mufti daulah, mufti din. Mufti ummah ni mufti kepada demas masyarakat. Apa yang masyarakat nak, aku nak gembirakan mereka. Aku nak gembirakan mereka. Kan? Dia bagi. Mufti daulah, dia ni daulah negara. Hakim nak apa? Hakim ni maksudnya pemerintah nak apa? Pemerintah nak kata kepada kita gini, boleh bagi pada orang ni, boleh bagi pada orang ni, zakat contohnya. Okey, yang tu aku keluarkan. Itu perak.
Yang mula-mula tadi itu wilayah. Wilayah Ini ulama katakan nama di beratus tahun dulu. Allahu Akbar. Subhanallah. Betul ke tak ni? Betul ke tak berlaku? Betul. Dia kadang-kadang itu saja. Kadang-kadang kita fikir alamak ni. Ulama dah sebut 3 kali kita baca kitab mereka. Dia sebut ni mufti ummah, mufti daulah. Mufti ummah dah jelas tadi. Diikut apa yang Demas nak. Maknanya orang ramai akan nampak, dia ni tak pernah bercanggah, bernas selalu pandangan ni. Kan? Dia ni semua orang sayang. Ini mufti apa ni? Mufti ummah. Mufti ummah. Orang semua sayang. Wilayah Ustaz. Okey, sebut ni. Kita tak lupa. Nombor 2, mufti daulah. Dia ni orang kebanyakan mungkin ada yang tak suka dia. Tapi pemerintah, ahlan wa sahlan, masya-Allah pemerintah. Kan? Pemerintah suka dia. Paling rapat dengan dia. Dan yang ketiga, mufti din. Mufti din ni adalah mufti agama yang sebenarnya. Dia tak kisah orang marah kepada dia. Dia tak marah. Hakim pemerintah marah kepada dia. Yang penting yang benar tetap benar. Yang Allah suruh tetap suruh. Maknanya dia, orang caci dia, I don't care. Orang pemerintah tegur dia, nak tangkap ke nak apa, I don't care. Inilah yang berlaku. Kalau kita tengok sejarah, Imam Ahmad bin Hanbal pernah tak kena penjara? Pernah. Kena penjara. Imam Ahmad kena penjara. Imam Syafi'i kena penjara tak? Kena penjara. Imam Syafi'i kena. Bahkan dia diarak dan sebagainya. Imam Malik sampai orang kata dia mazhab dia macam ni kan, tangan dia macam ni. Itu di hujung-hujung nyawa dia orang nampak dia macam ni. Kenapa? Sebab dia dah dipenjara, ke tangan dia diikat di dinding, dia nak angkat ni tak boleh. Faham ke tak? Nampak tak? Ulama yang betul, mereka semua telah maknanya telah diseksa oleh sama ada pemerintah ataupun dikutuk oleh orang awam. Itu yang betul. Kita tidak dibentangkan dengan sejarah-sejarah ni, betul tak? Kita hanya tak belajar. Kalau kita nak harapkan orang bentang kepada kita, memang mereka tak akan bentangkan, sebab dia akan memberi motivasi untuk mereka berani menyatakan kebenaran. Sebab mereka dah ada mentor. Ini tak nak, negara tak nak macam ni. Negara nak kamu ikut dia. Makin jahil kamu, makin alhamdulillah mudah untuk aku kontrol. Betul tak? Jadi semua imam-imam yang betul, mereka dah dicaci oleh orang awam dan dah diseksa oleh pemerintah. Tetapi adakah mereka berundur? Tidak sekali-kali. Mereka tidak berundur sekali-kali. Kita payah nak jumpa. Nama kita payah nak jumpa. Tapi ada ke tak? Macam makcik kata tadi, ada. Sekarang kalau ada Dr. Rozaimi dengan Dr. Mazhar, saya rasa kat Malaysia yang boleh yang macam Ustaz tiga yang lain. Yang lain tu dah terjawab confusion tadi kan. Dah tahu dah mana punca confusion. Itu saja. Orang yang masuk dalam bidang dia tahu. Kita ada kawan-kawan kita tahu. Kita pelik, kita rasa sendiri pelik. Kita rasa kesian sebab dia kawan kita. Bagaimana dia boleh, kalau sebab kita belajar macam ni, munafiklah kamu. Bagaimana kamu boleh balik nanti nak mengajar orang agama? Kamu dah munafik kat sini. Depan syekh kamu tunjuk kamu ikut sunnah, kamu setuju dengan sunnah. Bahkan kamu buktikan dalam exam. Kamu boleh tulis, kamu boleh hafal. Keluar saja kelas, siap bergaduh dengan classmate yang lain. Keluar saja kelas, lupa habis. Balik dia ajar lain, syekh dia belajar lain. Habis tu kamu tak belajar lah. Maknanya kamu terima syahadah tu tipu semata-mata. Sebab kamu tak belajar. Satu pun kamu tak ambil daripada syekh kamu. Kamu pergi ambil dengan syekh yang lain kat rumah-rumah yang apa semua ni. Kalau betul benda tu betul, kenapa kena menyorok kat rumah? Kan? Kenapa syekh yang kamu anggap hebat ni tak pergi mengajar dekat kementerian? Kan? Memang betul. Jadi kenapa kamu boleh bersifat, ada sifat munafik macam tu? Kalau betul kamu betul, bagi hujah pada ustaz yang cakap pada dia. Ustaz ajar tak betul ni, kitab ni ustaz tak betul ni. Sebab tak boleh, dia bahasa Arab pun tak tahu. Bahasa Arab orang kita, walaupun daripada Azhar, memang Azhar tu dah di universiti di Malaysia, tak nak kalau boleh. Ketua jabatan kata, kalau boleh dia tak nak. Sebab keluar saja nama dia Azhar, bahasa Arab tak boleh. Dia bercakap yakni termenduga. Sebab ikut tertanya. Tertanya kan. Sebab dia, bila kita berbual dengan dia, kita rasa daripada percakapan dia tu memang tak nak sangat. Dan memang level low sangat. Jadi kita tertanya dah nak jelaskan low tu macam mana sampai macam ni sekali kan.
Dia berkata, contohlah kalau temuduga itu untuk menjadi pensyarah ni, bukan guru bahasa ke apa, untuk jadi pensyarah bahasa Arab. Dia datang temuduga, dia kata waktu temuduga tu nak jawab soalan tu, yani ni seingat ikhwan tahun pertama ikhwan kat Kuwait lah. Yani tahun kedua dia tak ada yani dah. Dia ni banyak dah keluar dah, grad berapa tahun dia habiskan, masih yani lagi, ma'assalamah dah orang panggil, baik-baik lah. Jadi bila dia kata macam tu je, bila dia kata macam tu je pada ikhwan, oh tak apalah, tak perlu syarahkan lagi, dah faham dah. Bila sebut yani, kita tahun pertama, level kita tahun pertama, level dia tu kan? Maknanya dia belajar ke tak waktu kat sana? Tak belajar. Kalau tak belajar tak pelik. Sebab apa kat Mesir hanya yang bersungguh-sungguh saja berjaya untuk lawan dia punya persekitaran, duduk satu kampung, berbual kan? Bahkan orang Arab yang pandai bahasa Melayu, bukan orang Melayu pandai bahasa Arab. Jadi kita kena fikir semua tu, kita kena pertimbangkan semua tu. Jangan pula bila orang panggil ustaz je dah, kita pun melepaskan, kita surrender pada dia ustaz. Bukan mudah kan, macam adik kata, bukan mudah ini Azhari ni. Jangan orang awam kita tak boleh menilai mereka. Jangan tertipu. Allah tak pernah suruh kita macam tu. Hadis Quran. Yang bawa hadis, yang tu kita pegang. Yang ulama kalau nak bezakan siapa yang dibenci, yang tu kita patut letak ni. Siapa yang disukai, kita letak red flag. Something is happening here. Kan? Something is happening here. Something mysterious here. Kan? Disukai oleh negara. Something mysterious juga. Tapi dibenci, something really mysterious here. Kan? Kenapa dibenci sangat? Macam tu lah. Itu petunjuk-petunjuk tu Allah bagi pada kita. Kalau Allah nak bagi pada hidayah pada kita, dia akan bagi juga hidayah tu. Dia akan bagi hidayah tu. Benda-benda macam ni yang kita ambil butiran-butiran ni untuk menjadikan kita nak yakin pada siapa. Sebab Allah sebut dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang dia dalam hadis tadi kan tulis jahidu bid-du'a, bersungguh-sungguh. Maknanya orang yang bersungguh-sungguh fina, nak mencari kami. Orang yang bersungguh-sungguh nak tahu mana yang betul. Lanahdiyannahum, pasti kami akan menunjukkan kepadanya. Lanahdiyannahum tu tiga kali stres. Kat sini ada 3 alat untuk mentakidkan, memastikan benda tu berlaku. Allah guna kesemuanya yang dalam bahasa Arab. La nahdiyannahum, pasti, verily, surely, indeed, kami akan tunjukkan kepadanya subulana, jalan hidayah kami yang sebenar. Maknanya benda-benda tadi tu, kalau kita ikhlas betul nak cari hidayah, benda-benda tadi Allah tunjuk, ustaz ni macam ni, ustaz ni macam ni, dan kita boleh nampak ustaz mana yang betul. Dan yang nak syaratnya ialah kita ikhlas betul-betul aku nak cari kebenaran, pasti Allah bagi. Tapi kalau hati kita tak ikhlas ni, kita cari, kita nak balik nanti boleh blind, boleh apa panggil blind dengan orang, boleh merge dengan orang kan. Kita pun pergilah kat Madinah pun tak jadi lah, pergilah belajar kat Masjid Nabawi sendiri pun tak jadi juga kan. Itulah dia. Yang penting kita ikhlas nak cari hidayah tu, Allah akan tunjuk kita kepada, Allah akan sampai kita kepada hidayahnya. Kenapa kita boleh keluar tajuk sampai ke sini dalamnya? Terawih. Kita nak tunjuk kan? Faham kan? Tapi yang penting ikhwan nak tadi, yang ikhwan bongkar tu boleh menjawab dah kunci kepada confusion. Understand kan? Tak pelik lah. Itu kunci. Orang awam dia tak tahu sebab dia tak terlibat dalam bidang tu. Dia tidak duduk dengan mereka ni kan? Ustaz tak salah, syekh dia tak salah, syekh mengajar betul. Kamu masuk, kamu dah letak dah conclusion dalam hati kamu. Itu yang menyebabkan kamu jadi berpecah pihak, berpecah dua. Jadinya sekarang ni kita sambung hadis kita. Yang penting tadi tu yang kita harap, apa yang kita spend untuk syarahkan masuk dalam hati kita ingat selamanya. Sebalik masa yang berlalu tadi tidaklah berlalu begitu sahaja kan? Kita ingat dan kita boleh sampai kepada orang lain juga. Dan kita tahu siapa yang mencari hidayah, Allah pasti akan memberi hidayah kepadanya. Ni kalau you cakap ni kat Malaysia sesat you ni. Memang confirm. Memang kita sesat. Memang dah kena dah. Dah kena sikit kata tak perlu berhenti dulu mengajar, takut nanti macam-macam lah biasiswa lah apa, tak ada kaitan biasiswa apa. Lepas tu tahun ke depannya dia panggil balik. Dia kata ada kampung tadi mana ustaz ni?
Orang kampung tak tahu kebenaran. Dia tahu yang benar, dia patut panggil balik. Balik ni dia suruh. Tapi tengoklah macam mana. Kalau rajin. Kalau rajin. Tu yang kau selalu cakap, nak kata apa, saya tak sakit. Katalah, Wahabi apa ke. Ulama yang besar dulu dah diseksa. Tak ada pun mereka turun. Tak ada pun mereka kata, okey. Tak payah saya cakap apa yang nak. Tak ada. Kalau yang betul, dia tak ada jangan macam tu. Walaupun kena seksa. Dan kau tak kena seksa pun. Nak cakap Wahabi, cakap. Dapat pahala kat kita orang mengumpat kan. Tak sakit langsung. Dia nilainya kalau kita belajar sirah, kita tahu pengorbanan Nabi nak sampaikan agama Islam kepada kita. Sahabat pengorbanan dia nak sampaikan hadis kepada kita. Sahabat pengorbanan Nabi sendiri nak sampaikan Al-Quran kepada kita supaya boleh mengeluarkan kita daripada kegelapan kafir, kegelapan bid'ah kepada cahaya iman dan cahaya ibadah yang sebenar. Kita tidak akan take hadis for granted. Kita tidak akan melebihkan pandangan kita daripada hadis. Tidak akan kalau kita tahu Nabi sampai kepala dia kena waktu perang Uhud, jatuh dalam lubang, patah gigi. Sahabat satu persatu menjadi pertahanan kepada dia. Rela satu orang sahabat Nabi lari ke Bukit Uhud bersama para sahabat lain. Satu orang stop, musyrikin bunuh. Nabi lari, satu orang pula stop, musyrikin bunuh, sampai Nabi boleh selamat. Ini pengorbanan ni kalau kita tahu, ini satu perang. Kalau kita tahu, sangguppkah kita nak tolak hadis yang sahih? Sangguppkah kita nak abaikan Al-Quran kerana ustaz ni cakap macam ni, ustaz ni cakap macam ni? Sanggup? Tak, kita akan nilai, kita tahu nilai. Nabi nak sampai ke benda ni kepada kita bukan mudah. Tiba-tiba sampai kepada kita, kita kata, it's not easy. Kan? It's not easy tu tinggal yang datuk nenek saya dah buat ni, yang masyarakat saya buat, it's not easy. Sanggup kita jumpa muka Nabi nanti esok-esok? Tak sanggup. Kita tak tahu. Kalau kita tahu pengorbanan mereka ni, memang easy benar lah kita nak tinggal awak ni. Sampai hadis yang sahih kepada aku, easy aku nak tinggal. Imam Syafi'i kata apa dalam mazhab dia? Dia kata, bukan sekali musyrik, keempat-empat imam dia kata apa? Benda yang sama, keempat-empat imam besar kata, idza sahhal hadis fa huwa madhhabi. Kalau datang hadis yang sahih selepas aku, maka itu adalah hadis aku. Itu adalah mazhab aku. Memberi makna, dia tahu kemungkinan ada hadis tak sampai pada dia. Dan dia cakap awal-awal, kamu jangan ta'assub kepada aku. Jika ada hadis yang sahih sampai kepada kamu, kamu kena ingat itu juga adalah mazhab aku. Itu juga yang aku akan pegang. Hadis yang sahih, kan? Hadis yang sahih. Jadi kalau imam yang pandai pun dia kata aku akan ikut, kita siapa untuk kata susah, ustaz ni Azhari, ini hadis. Tak ada, tak cerdik macam tu. Tak cerdik, tak logik. Kan? Kita kena guna akal. Allah akan persoalkan kita kerana akal. Jadi kalau kita tak guna akal, tak boleh. Tak kena. Gunakan akal. Faham nanti kan? Nak kata jangan kita rasa susah nak tinggal. Jangan. Kalau hadis tak ada yang susah. Nabi dah susah payah nak sampai kepada hadis. Sekarang sampai tiba-tiba kita buat macam ni, tak boleh. Nabi dah susah patah gigi, sahabat Nabi apa semua berperang, kan? Nabi berjumpa dengan Yahudi dan sebagainya, nak kena lempar batu apa semua, tapi Nabi tetap pergi. Malu muka pergi jumpa Yahudi. Banyak benda yang kita tak tahu dalam sirah. Dia pernah, sahabat dia hantar 10 orang pada mula-mula. Pada waktu tu Yahudi masih ada lagi di Madinah. 10 orang dia hantar. Ada orang menipu dia, kaum Arab, kaum kabilah Arab menipu. Nama dia Abdul tak ingat nama apa. Yang penting 2 kaum Arab. Yang pertama ni dia minta, dia kata, Rasulullah hantarkanlah kepada kami orang yang mengajarkan kami perkara agama. Nabi kata, aku takut orang kat sana tu jahat. Orang kat sana jahat. Nabi kata, aku takut mereka ni dilakukan apa-apa padanya. Lepas tu ada seorang ni, dia kata, tak apa, kami buat macam Mat'am bin Adi buat. Kami akan lindungi dia. Dan kami akan minta orang lain lindungi. Maknanya ada apa panggil? Macam kalau kat Kuwait ni, sponsor je lah. Yang tolong sponsor kan untuk masuk kafil kan. Contoh macam tu, ada orang yang jaga. Jadi Nabi pun hantar 10 orang. Bila sampai kat sana, dia pun kata, aku akan jaga dia. Aku dah ambil perjanjian dengan mereka ni yang aku nak bagi perlindungan, seperti mana Mat'am bin Adi bagi perlindungan pada Nabi. Quraisy tak boleh kacau, kamu jangan kacau. Orang Najd pada waktu tu, orang kabilah ni kata, tidak, kami tidak akan mengambil perlindungan daripada kamu. Dia bunuh semua 10 orang. Allah. Sahabat Nabi yang paling pandai, Nabi bagi. Ini kita sekarang ni take it for granted, dapat hadis kita buat main-main sebab ustaz ni daripada Azhari, kan? Nabi berkorban macam tu. Lepas pada 10 orang tu kena,
sahabat Nabi ada yang tahu pasal berita ni, antara yang terselamat ke macam mana ke, dia lari nak balik pada Nabi nak cerita ni. Tengah-tengah jalan dia jumpa ada 2 orang dia jumpa tengah tidur bawah pokok, dia dibunuh. Dia ingat ke orang ini antara orang yang ambil bahagian dalam pembunuhan sahabat Nabi, pengkhianatan sahabat Nabi 10 orang. Ini baru cerita 10 orang, lepas tu berlaku lagi 70 orang, 70 kena bunuh. Mereka tipu. Nah, bukan kerana kesilapan Nabi, mereka menipu. Kan? Lepas tu 2 orang ni dah terbunuh sampai kepada Nabi. Nabi kata 2 orang ni bukan daripada mereka. 2 orang ni mereka ada perjanjian dengan aku untuk aku bagi keselamatan pada dia. Sekarang ni dah ada kawan Quraisy tengah kutuk Nabi. Tiba-tiba Nabi pula bagi perjanjian dengan orang, kemudian Nabi sahabat Nabi bunuh. Orang teruk tu Nabi terima semua tu. Betul tak? Teruk Nabi terima. Nabi kata tak apa, kita kurangkan sikit, kita bayar kepada dia 1 ekor unta bagi setiap orang. Sebab dia nak tunjuk pada masyarakat yang lain, Nabi bukan penipu, Nabi bukan pengkhianat. Susah ke tak tu kalau kita daripada kata Nabi? Susah tu. Ini semua fakultas sirah. Sayang kita tak belajar. Sebab tu kita tak boleh nak evaluate betul-betul apakah makna hadis Nabi yang sahih ni, dan sampai kepada kita. Batulah kita berani kata ini ustaz, ini hadis. Kita payah nak buat keputusan. Kalau orang yang ada ilmu, dia tahu nilai hadis-hadis ni semua datang pada mana, sampai kepada kita pengorbanan besar mana, sampai hadis yang telah diiktiraf sahih. Cakaplah kau nak cakap, walaupun kau ustaz, kau mufti, aku tetap akan bersama hadis. Tak mudah untuk aku tinggal, maknanya mudah sekali untuk aku tinggalkan. Bila aku dah ada hadis yang sahih, mudah sekali untuk aku tinggalkan. Walaupun daripada kecil sampai sekarang aku buat benda ni, aku tahu benda ni salah, aku tinggalkan. Sebab pengorbanan Nabi itu satu. Bila dah sampai kepada tu, kena tipu pula Nabi. Nabi pergi kepada Bani. Waktu tu yang ada dalam Madinah orang Yahudi yang ada duit, nak bayar 1 ekor unta bukan mudah. Nabi nak ambil duit ke mana? Orang Madinah bukan kaya sangat pun lagi masa tu. Siapa yang kaya? Yahudi. Terpaksa Nabi pergi kepada Yahudi sebab antara mereka treaty. Kalau ada orang kami memerlukan dia, kamu kena bayar. Jadi Nabi nak minta mereka participate sebab kita ada treaty, kita ada perjanjian. Kamu kena tolong kami bayar dia. Nabi pun pergilah kepada Bani, kalau tak silap ikhwan, namanya Bani Nadir. Bani Nadir. Ada 2 lagi dalam Madinah pada waktu tu, 2 keturunan Yahudi, Bani Nadir. Nabi pergi untuk bayar. Bani Nadir kata, boleh kak, tak ada masalah. Kamu tunggu di sini, kami pergi ambil duit. Dia pun bincang sama dia nak jatuhkan batu daripada atas ke nak bunuh Nabi Muhammad. Oh, dia kata ini peluang besar. Muhammad indana. Nabi Muhammad ada di sini. Kita bunuh, selesai kerja. Selesai perbalahan kita, selesai apa semua. Kan? Lepas tu ada salah seorang daripada mereka kata, jangan buat. Sebab aku bimbang wahyu yang datang kepada Nabi Muhammad tu bagi tahu kepada dia. Jadi dia tahu. Percaya pula pada wahyu. Tu orang cakap tu, memang dia percaya. Allah sebut dalam Al-Quran, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Allah sebut dalam Al-Quran, sesungguhnya orang yang kami beri kepadanya kitab, iaitu kaum Yahudi, kan? Min ahli kitab, daripada golongan ahli kitab ini, ya'rifunahu, mereka mengetahuinya. Mengetahui siapa? Nabi Muhammad SAW, mengenali Nabi Muhammad kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Tutup lampu boleh kenal anak kita. Kalau dengan suara kan kita ada 10 orang anak, tutup lampu, suruh orang bercakap, kita tahu apa nama dia. Betul tak? Begitulah Yahudi kenal Nabi Muhammad SAW. Wa inna fariqan minhum, tetapi sesungguhnya satu golongan daripada mereka, la yaktumunal haqqa, mereka menutup kebenaran, menyorok kebenaran. Wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka tak tahu. Dia tahu, sebab itulah dia kata nanti wahyu cakap. Jangan buat nanti wahyu cakap. Jadi masalah dengan jadi macam banyak orang kalau ni kau nak kena halau. Sebab dia jahat. Banyak orang dia jahat, dia hina orang Islam perempuan. Waktu orang perempuan tu duduk beli barang, dia gikat. Orang tu duduk, dia gikat antara telukung tudung dengan kain. Bila bangun terselak. Lepas tu dia ketawa gitu. Lepas tu orang Islam nampak, bunuh orang ni yang ketawa ni. Lepas tu orang dia nampak geng-geng dia Muhammad kena bunuh, geng-geng tu pun nak bunuh orang Islam. Lepas tu Nabi ambil tindakan. Nabi kupung. Orang Yahudi dia duduk dalam fortress, tiga-tiga dalam fortress sendiri, dan mereka rasa besar diri. Nabi kepung, kemudian Nabi
Mereka pun kata tak boleh nak buat apa-apa dah dikepung oleh Nabi Muhammad SAW, boleh bertahan sikit je, boleh bertahan sekejap saja. Tiba-tiba bila Nabi dah nak serang, Abdullah bin Ubay bin Salul datang. Abdullah bin Ubay kenal ke apa? Ketua munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul ni ketua munafik, tapi anak dia bagus. Ketua orang munafik. Dia sebenarnya ketua Madinah, kaum Khazraj, kaum Aus dan Khazraj di Madinah tu dah berpakat nak jadikan dia ketua. Sebelum datangnya Islam, tiba-tiba Nabi datang, Nabi jadi ketua. Dia tak boleh buat apa-apa. Perasaan hasad dalam hati dia tu besar, dia tak sanggup. Jadi dia pun nak kata dia tak Islam, dia tak kuat lawan. Nak kata dia Islam, dan hati dia rasa dia lebih layak sebagai ketua. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul datang, dia kata, oh ya Muhammad, dia pegang baju Nabi. Dia kurang ajar. Kurang ajar. Kita baca kisah dia, kurang ajar dengan Nabi. Banyak benda kalau kita baca. Ini tak boleh sebut semua lah kan. Ini pun sebut mata sebelah kat sana, mata sebelah kat sini dengan jam. Tapi tak nak cerita sayang, takut lagi tak jumpa dah waktu macam ni kan. Bila kita nak terima ini semua, nak kita nyatakan kalau kita betul adik ilmu, kita nilai hadis tu tidak seperti kita nilai sekarang. Tidak seperti ramai orang yang nilai hadis-hadis ni sekarang. Kita tak akan nilai agama sampai kepada kita seperti mana kita nilai sekarang, kalau kita tahu ilmu yang sebenar. Tapi tak ramai orang yang diberi ilmu ni supaya dia boleh menilai. Maknanya dia hayati betul-betul apa yang sampai dia syukuri nikmat, tahu kebenaran, tahu yang sebenar, dan dia akan ikut betul-betul. Orang kata apa, aku tak kisah, aku tahu mana Nabi nak sampaikan benda ni pada aku bukan mudah kan. Itu semua Nabi datang. Bani Wayyuqat tadi macam mana dia keluar, Nabi dah kepung. Abdullah bin Ubay bin Salul datang. Abdullah bin Ubay kata, wahai Nabi, sebelum kamu datang, wahai Muhammad lah dia sebut kan. Kalau dia munafik dia kata Rasulullah. Lepas tu dia kata, sebelum kamu datang, aku adalah ketua bagi, sama ada itulah kaum Khazraj ataupun Aus. Aku ketua, dan aku ni treaty aku dengan dia, dengan Bani Wayyuqat. Aku yang jadi kepala treaty antara dia dengan aku. Jadi aku minta supaya biar aku yang uruskan mereka. Apa-apa keputusan yang kamu nak buat, jangan bunuh mereka, serah kepada aku, sebab mereka ni treaty mereka antara aku dengan mereka. Jadi aku kira macam wakil orang Islam. Sekarang serah pada aku. Nabi Muhammad kata, tak apa, serah pada kau. Tapi mereka kena keluar daripada Madinah. Nabi kata, at least keluar daripada Madinah. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul yang selamatkan Bani Qainuqa. Mereka pun dikeluarkan daripada Madinah. Hilanglah satu Bani Yahudi daripada Madinah. Tinggal dua lagi, Nadir dengan Quraidah. Nadir sekarang masalahnya apa? Tadi masalah dia hina orang Islam kan. Nadir masalah dia tadi wahyu datang, memang betul. Orang Yahudi yang takut wahyu datang tu, Allah selamatkan Nabi. Maknanya Nabi tanggung nak jumpa orang Yahudi, malu muka minta kan, untuk supaya orang Islam percaya pada dia, umat Arab ni percaya pada dia kan, nak bayar balik. Sedangkan siapa yang buat masalah tu, yang bunuh sahabat Nabi siapa? Orang Arab tu sendiri, orang kafir kan, musyrik. Tapi Nabi tetap juga nak sampaikan Islam pada kita. Tak nak Islam habis begitu saja kan. Pergi jumpa mereka, minta, tiba-tiba mereka nak bunuh. Betul apa yang mereka sangka, Allah datangkan Jibril bagi tahu, wahai Nabi, bangun daripada tempat tersebut. Mereka jatuh kebetak kena Nabi. Nabi balik bagi tahu apa semua pada orang Islam. Mereka kumpul pula Bani Nadir. Bila kumpul Bani Nadir, siapa pula yang datang? Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia tak datang pada Nabi kali ini, dia datang pada Yahudi. Dia kata, kamu jangan keluar, kami akan bersama kamu. Kita sama perang. Kalau mereka keluarkan kamu, kami keluar bersama kamu. Kalau mereka perangi kamu, kami berperang bersama kamu. Allah turunkan dalam surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr. La in akhrajukum la nakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada wa la in qutilukum la nansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Dia kata, kalau kamu dikeluarkan, kami akan keluar bersama kamu dan kami tidak akan taat kepada sesiapa untuk memusuhi kamu. Kalau kamu dibunuh, kalau kamu diperangi, kami akan berperang dengan bersama kamu. Dan Allah menjadi witness yang mereka menipu. Mereka semuanya menipu Allah bin Ubay bin Salul. Takkan kenal lagi. Tiba-tiba yang Allah dia ni tertipu lah. Bani Nadir, ketua dia tertipu. Ketua Bani Nadir tertipu. Siapa kenal ketua Bani Nadir siapa? Ayah kepada Safiyah.
Huyai bin Ka'ab. Huyai bin Ka'ab. Jadi dia kata, kau nak buat apa pun buatlah Muhammad, kami ada di sini. Kami tak keluar. Sebab dia percaya pada Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bila diperangi, dia awal-awal lagi tak ada apa-apa. Orang sebut lagi. Dia tak ada pun kata nak tolong, tak ada. Last sekali terpaksa. Kenapa? Orang buat macam mana? Keluar daripada Madinah. Mereka berperang, ada yang mati. Lepas tu pergi, Nabi halau keluar daripada Madinah. Nak cakapnya Nabi tanggung kesusahan nak sampai kepada kita. Bahkan kesusahan itu melibatkan kematian dia, melibatkan nyawa dia kan. Datang kepada kita kata it's not easy. Tak berani saya nak jumpa Nabi kalau esok. Kita kata macam tu. Saya tak berani jumpa Nabi. Mereka yang tinggal, yang tak mampu nilai macam kita nilai sekarang ni hadiah-hadiah Nabi semua, mereka selalu bernasyid. Dia kata apa? Laukana bayi namal habib, kan? Tak naklah ikut nada dia tu. Apa maksud laukana bayi namal habib? Sekiranya Nabi Muhammad ada bersama kita, kan? Kalau Nabi ada, pastilah kamu semua ni pasti kamu semua ni kena marah pada Nabi Muhammad SAW. Perang yang macam ni boleh kamu harapkan nak ada Nabi datang kepada kamu, kan? Tak nilai apa semua yang Nabi korbankan, melebihkan pandangan kamu, buat Nabi tak buat, kamu buat, kan? Tiba-tiba kamu boleh harapkan kata Nabi ada kat sini. Tak takut ke kamu? Tak malu ke kamu nak jumpa Nabi? Tak belajar ke kamu benda-benda ni dikorbankan untuk kamu dapat sampai kepada kamu ilmu, tiba-tiba kamu abaikan? Betul tak? Jadi itu saja kita nak tahu. Ikhwan nak sampai dah apa? Nak sampaikan bila kita kena nilai, bila hadis yang sahih sampai kepada kita, nilailah betul-betul. Ingatlah balik pengorbanan Nabi Muhammad SAW. Nak sampaikan agama Islam kepada kita semata-mata untuk menyelamatkan kita daripada kegelapan kepada cahaya iman. Dan dia pesan dah dalam hadis dia tu, dia kata dah seburuk-buruk perkara ada sebab dia pesan. Kenapa? Kan? Benda-benda macam tu kita tak ada lah rasa syak wasangka untuk tinggal. Sebab jelas dalam hadis dia berkata seburuk-buruk perkara tinggal. Walaupun kita rasa janggal. Okey, satu hadis lagi lah. Daripada okey, hadis tadi tak habis lagi. Hadis tadi dia kata, bila kamu sujud, maka bersungguh-sungguhlah kamu dalam berdoa. Kerana apa? Kerana dia kata kat sini, macam mana baris dia kat situ? Ada baris tak dalam tu? Fakam ni. Tak, ada baris ke tak? Qaf je. Kau baris atas? Ada ni min dia. Kat sini kau tak tahu macam mana nak baca dia, kerana dia punya perkataan dia tidak diguna zaman ni. Ini perkataan yang lama, tetapi makna bagi perkataan ni adalah tak berani nak sebut mengarut bagi hadis Nabi. Okey, nanti kau refer balik pada kitab Syekh mungkin ada baris. Di sini memberi makna an yustajaba lakum fajtahidu fid du'a. Lepas tu perkataan tersebut, dan an yustajaba lakum, kerana doa itu kemungkinan besar mesti dimakbulkan kepada kamu. Mana doa mana ni? Doa dalam sujud. Doa dalam sujud. Syarahan dia. Okey, kat sini dah ada syarahan dia. Sebab perkataan payah Syekh dah letak dah syarahan. Syekh kata apa? Bil fath fal kasr faqaminna an yustajaba lakum haqiqun wa jadir. Maknanya mesti, secara hakikatnya dan secara pastinya ia akan dimakbulkan kepada kamu. Doa mana ni? Doa dalam sujud. Sujud yang mana? Semua sujud. Tak ada kata sujud yang terakhir. Semua sujud.
Tapi dalam sujud kita sebelum ni kita hanya subhana rabbiyal a'la. Sedangkan Nabi kata dalam sujud bersungguh-sungguhlah minta doa. Maknanya boleh nak doa benda-benda lain pun dalam sujud. Hadis seterusnya kita ambil satu lagi, lepas tu insya-Allah kita tutup dengan hadis ni daripada Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata dalam rukuknya dan sujudnya. Apa yang dia kata? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Rukuk dan sujud tidak terikat dengan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Cuma dalam hadis yang sebelum tu Nabi kata dalam rukuk baca agungkanlah Tuhan kamu. Macam mana nak agungkan? Subhana rabbiyal azim. Kan? Ni Aisyah kata dalam sujud pun dia pernah buat, dalam rukuk pun dia pernah baca. Apa dia bacaan dia? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma firli. Doa. Lepas baca subhana rabbiyal a'la tu, kalau nak baca doa ni boleh sebab Nabi baca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma firli. Itu semua, itu mula-mula tu pujian dan tasbih pada Allah. Kemudian apa yang kita minta last sekali, Allahumma firli, ya Allah ampunkan aku. Muttafaqun alaih. Hadis ni hadis yang levelnya tertinggi, levelnya paling tinggilah kerana lafaznya ada, lafaz yang sama ada dalam Bukhari dan Muslim. Syarahannya وقد ورد الركوع والسجود عدة أذكار وأدعية يختار منها المصلي أيها شاء. Dan Syekh kata banyak riwayat berkaitan dengan doa-doa yang telah dibaca oleh Nabi Muhammad SAW dalam sujud dan rukuk. Mana-mana orang yang solat boleh pilih nak baca doa yang mana sekalipun. Banyak. Ini antara doanya. Subhanakallahumma, bukan subhanakallah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Kita boleh upgrade level sembahyang kita. Masukkan bacaan ni. Kan? Takkanlah daripada kecil subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi kan? Daripada kecil subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, daripada kecil Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Kan? Takkan itu saja. Masukkanlah sikit-sikit doa, kita upgrade level sembahyang kita, ataupun masukkanlah doa yang dalam tahiyat terakhir tu kita masukkan doa yang kita belajar, masuk dan hafal dan baca, amalkan. Upgrade, dia panggil upgrade solat kita kan. Takkan nak sama level mula kita belajar dulu pun itulah sembahyang kita umur 10-11 tahun sampai sekarang ni umur 30 tahun sama juga level. Tak layak kan. Naikkan level tu sikit. Yang ni kalau nak masukkan boleh. Nak masukkan boleh, mudah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Cuma kalau tak ada masa kita sembahyang berimam, jangan lama-lama. Kita perlu ikut imam. Kalau sempat baca subhana rabbiyal a'la je, subhana rabbiyal a'la sahaja. Ada soalan ke? Kalau tak ada, kita tutup. Di mahmlah masa saya sembahyang dengan satu imam, every sujud dia memang doa. Baca doa. Ada dua doa yang dia baca yang saya faham. Ya. Cuma kalau kita jadi imam, kita jangan lama-lama sangat. Kat waktu kita, ini semua ni waktu kita seorang. Ini waktu imam je kita lama. Waktu seorang tak ada pun. Kan, laju je. Ini sebenarnya waktu seorang tu yang bagus. Sebab kita tidak melibatkan orang lain. Nabi dia pernah panggil balik Mu'adh bukan orang biasa, gubernur di Yaman. Panggil balik, kenapa? Sebab orang komplain, kenapa Mu'adh baca lama. Nabi marah, muka merah. Nabi kata apa? Inna minkum munafirin. Sesungguhnya daripada kalangan kamu ada orang yang menjauhkan manusia daripada masjid. Disebabkan baca lama. Nabi pun pesan, kamu kena ingat belakang kamu ada orang sakit, ada orang tua, ada budak-budak dan sebagainya. Kena ingat kan? Jadi kalau kita tengok ada doa panjang-panjang apa ke, sebenarnya itu untuk individu buat dalam solat sunat dia. Okey. Jadi kalau tak ada soalan kita sebelum tutup tu, inilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dalam ramai-ramai Allah pilih, Allah gerakkan hati kita untuk datang. Ada orang waktu dia sama juga, cuti juga hari ini, tetapi tidak terdetik dalam hati dia untuk datang. Sedangkan Allah kata apa? Allah kata apa?
Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang membuka jalan dia melangkahkan kaki untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan pada dia untuk sampai ke syurga. Sebab apa? Kerana nak sampai ke syurga tidak mungkin jika tidak ada ilmu. Kamu boleh sesat bila-bila masa. Dan sebaik-baik hidayah adalah hadis Nabi. Mana lagi ilmu yang lebih baik daripada kita belajar hadis Nabi Muhammad SAW dan perkataan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hari ini kita boleh muhasabah kembali pada awal sampai akhir tadi. Adakah benda-benda yang kita sebut ni tidak termasuk dalam hadis Nabi, tidak masuk dalam perkataan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak masuk dalam cerita-cerita sirah dan sebagainya? Tak ada langsung. Jadi kita minta Allah Subhanahu Wa Taala bagi ganjaran sepanjang waktu tempoh 2 jam kita di sini, supaya semuanya kita lakukan ikhlas kerana Allah dan kita dapat ganjaran selain daripada dapat ilmu. Jadi alhamdulillah, syukur kita, tanda kita bersyukur, kita amalkan apa yang kita dapat. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik.